Semua dengar tak? Testing, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Right. So, saya expect semua tak ada masalah lah. So, semua rata-rata sini saya tengok ada 2 orang so far cakap yang okay. Semua dengar. Right. Okay, sebelum kita start. Okay, hari ni saya ada topik yang saya nak cover. Sebenarnya topik yang saya cover hari ni. So, saya akan cover lebih kurang bahagian support resistant. Okay. Lepas tu support resistant bahagian reverse roll. Lepas tu saya akan cover bahagian trend line. Okay, yang mana support resistant tu bahagian ni lah, reverse roll dengan trend line. Dan last kali saya akan cover fan principle. Okay, so bahagian fan principle sebenarnya memang banyak kali berlaku, especially untuk market untuk komoditi lah sebenarnya. Jadi salah satu komoditi yang memang paling popular dekat Malaysia ni adalah FCPO lah. Okay. Tapi untuk pengetahuan korang, baru-baru ni untuk CPO, dia banyak kali dia langgar support dengan resistance tau. Dan walaupun saya dah plot daripada weekly, daripada daily lah, okay. So daripada weekly, daily, apa yang kita nampak dekat dalam tu, boleh kata dia langgar. Lepas dia langgar, lepas tu dia main dalam level tu, dia masuk semula. So lepas dia masuk semula, lepas tu dia terkeluar balik. Okay. So dia just main-main dalam level tu sahaja. So apa yang kita boleh buat kesimpulan, kita boleh cakap yang selepas market bullish hari tu, okay, lepas tu dia bearish semula, lepas bearish dan baru dia dalam proses flat lah sekarang ni, okay. So daripada apa benda yang saya nampak, bila market tu dah jadi flat, jadi sekarang ni kita dalam tempoh jaga-jaga, okay. Okay. Tadi ada orang PM saya, dia tanya, betul tak CPO boleh pergi sampai 3,100 level? Jadi saya bagi tahu dia, memang tak mustahil sebenarnya, sebab kalau korang perasan, based on historical, dia beberapa kali start daripada bulan Julai, Ogos, September, okay? Sampai Januari lah. Dia sampai Januari, start daripada Julai sampai ke Januari, kita boleh kata yang market memang based on historical. Nanti saya akan tunjukkan ke dalam. Historical price tu memang kita nampak market memang memang super bull gila lah. Tapi ada beberapa kali juga dalam tempoh setahun tu, 2-3 kali juga yang market kita nampak dia taklah bullish, super bull gila-gila sebenarnya. Jadi depends juga, kalau jadi dia akan pergi lebih jauh lah, lebih kurang dalam 3,000 lebih lagi, dia akan pergi lagi, dia akan singgah lagi 3,000 lebih, 3,000 ni something. So insyaAllah nanti saya akan tunjukkan juga macam mana. Jadi tujuan dia hari ni, saya memang target untuk newbie saja. Ada yang memang dah ada experience tak, memang sebelum ni pernah belajar dengan cikgu lain ke, okay? Lepas tu apa teknik yang dia belajar tu, bolehlah share sedikit, boleh bagi tahu saya. Sebab apa? Sebab saya pun, kalau korang tanya saya memang dalam proses belajar lagi, okay? So dalam proses belajar ni orang kata sampai mati pun kita takkan habis belajar sebenarnya, okay? Right? Siapa ada dekat dalam ni? Saya tengok dulu. Irfan, Nazi. Okay, Nazi ni sebenarnya dia klien lama saya dulu dekat Maybank. Okay, Takif saya ada jumpa minggu lepas, Syarul Nizam, Syafiq, Hafiz, okay. Memang ada experience apa jenis teknik yang korang pakai. Lepas tu, okay, Amirul kata sini dia belum pernah trade lagi, okay. Tak apa, sebenarnya memang bagus juga bila korang belajar dulu benda ni. First kali macam biasalah, sekarang ni memang terlalu banyak cikgu. Lepas tu, cikgu tu pun kita boleh cakap yang start je, PKP hari tu, seperti komisen kata ada pertumbuhan cikgu sebanyak 40%. Orang kata semua tu tiba-tiba jadi cikgu pula. Dan bermacam-macam jenis cikgu lah. Bila kita compare balik, kita nak tengok sama cikgu tu dia boleh sustain ataupun tak. Okay? So, adakah cikgu tu memang sebelum daripada PKP memang dah apa orang kata, memang dah start aktif ke apa benda semua. Okay? Lepas tu adakah dia full time trader? Kalau dia full time trader, rasanya tak ada masalah untuk dia share, buat sharing lah. Okay? Lepas tu adakah dia berlesen? Okay? So, kalau dia berlesen, continue, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab orang yang berlesen ni, orang kena ingat satu benda, dia akan cakap benda yang balance. Dia takkan cakap profit saja, dia akan tunjukkan loss juga. So benda tu balance lah antara dua, okay? Right, lepas tu masih tengok YouTube, trade pun belum. Okay, sebenarnya saya nak bagi tahu sini, kalau nak tengok YouTube, memang boleh, tak ada masalah. Tapi, kalau kita tengok, dia based on pemahaman kita. Jadi, sebab kadang-kadang apa benda yang kita belajar daripada dalam tu pun, dia umpama macam saya tampal satu chart. Okay, saya bagi chart, lepas tu saya just tunjuk direction macam tu.
kita tahu, nampak daripada anak panah tu, market daripada bawah ni ke atas, daripada atas turun ke bawah, apa benda semua. Tapi itulah, kita tak tahu macam mana method dia pakai tu. Okay? Adakah method yang digunakan tu betul? Sebab dalam technical ni kita tak cakap 100% betul. Sebab apa yang kita buat sebenarnya memang study of probability. Okay? Bukan study of confirmation. Dia umpama, kita tahu tak bila kita mati? Melainkan kalau kita kena certain penyakit yang orang kata boleh membawa maut lah. Salah satu dia macam contoh kanser, penyakit sakit jantung. Kalau kanser ni senang lagi, orang kata ada sign. So ada sign, lepas tu okey lah. Kita tahu bila dia akan mati. Macam contoh selalu doktor akan cakap dalam tempoh 2 minggu, insyaAllah dia akan jalan lah, doktor kata. Dan tiba-tiba doktor tu dia dah buat lebih kurang macam study lah daripada yang dulu-dulu punya, daripada tahun 1800 lah orang kata sampai ke tahun 2020. Study based on apa? Based on apa yang orang lain punya journal, orang lain punya research. Dan tiba-tiba ada seorang makcik ni, dia kata aku bagi kau tempoh kurang 2-3 bulan. Tiba-tiba makcik tu dia hidup sampai 18 tahun. Okay? So boleh kata macam doktor ni dia study benda yang orang kata benda yang memang dah ada, dah lama ada benda ni, tapi dia predict je, lebih kurang sama je. Dia predict, okay, sama ada jadi ataupun tak. Itu je. Macam apa yang kita buat sebenarnya, memang kita buat study of probability, tapi kita bukan buat study of confirmation. Tapi based on probability yang kita buat ni, dia memang pernah berlaku sebelum ni. Dalam technical dia panggil history repeat itself. Okay? Jadi maksudnya apa-apa jenis pattern, 1, 2, 3 pattern ke, memang dah beberapa ratus tahun dah jadi benda tu. Dia daripada bawah naik ke atas, dia retrace sedikit, lepas tu naik ke atas semula. Okay? So lepas tu, okay, kita sambung semua yang bahagian tadi, yang pertumbuhan cikgu-cikgu sebanyak 40%. Dan last kali apa yang korang kena tengok sama ada dia ni, tengok daripada percakapan orang ni lah. Kalau dia asyik tunjuk profil dia sepanjang zaman, so nampak sangat macam dia ni betul ke tak. Okay? Sebab kalau ikut betul daripada kes-kes scam yang saya dapat tahu baru-baru ni masa zaman PKP tu, okay, apa yang dia buat? Okay, pertama sekali dia bagi tahu yang dia sentiasa untung je. Okay? So especially yang banyak scam ni sebenarnya yang bahagian saham lah. Kalau kita sebut bahagian futures, sebab futures sebelum ni memang dah lama ada scam-scam dia. Dia just pull money, lepas tu dia ambil daripada satu account. Okay, ini yang korang kena jaga-jagalah kalau jumpa ada orang yang tak bertauliah. Cara dia cakap, korang tengok daripada cara percakapan dia yang pertama, lepas tu yang kedua, kalau dia asyik cakap yang profit, itu korang kena berjaga-jaga. Sebab apa? Sebab dalam trading ni bukan 100% kita profit. Memang ada loss. Tapi kita akan kawal risiko tu. Kalau siapa dapat kawal risiko, insyaAllah nanti dia dapat maximize lah orang kata. InsyaAllah dia boleh ni lah, dia boleh survive lah orang kata. Okay? Itu salah satu reason dia lah yang kita cakap. Okay? Lepas tu last kali yang saya nak bagi tahu tadi, yang bahagian scam tu. Sebab apa? Sebab masa zaman PKP, mana-mana saham yang korang pergi korang campak je, memang confirm akan naik. Masa tu lah yang saya tengok. Sebab even ada seorang daripada kawan saya ni pun boleh kata beginner's luck lah. Okay, so dia beginner's luck dia macam mana? Daripada 1,000 dia dapat grow sampai 7,000 tau. Okay, lepas tu dah masuk akhir-akhir ni, okay, apa yang berlaku dekat dia? Dia cuba try daripada 1,000 duit dia tu, dia nak cuba grow semula pergi 7,000. Susah, memang susah. Okay, sebab apa? Sebab dulu penny stock memang jalan je semua. Tapi sekarang ni, kita boleh kata yang penny stock, macam contoh XOX. Okay, dia sentuh support dia, lepas tu tiba-tiba besok jadi new support pula. Okay, jadi itu masalah dia lah. Tapi kita boleh fikir dengan logik. Kalau kita fikir dengan logik sebenarnya, apa yang kita tahu, masa zaman PKP kan, bank negara dia deferred payment. So bila dia deferred payment, maksud dia ada duit lebihan daripada orang ni. So orang ni ada duit lebihan, apa dia buat? Dia pump lah masuk. Okay, sementara dia tengok yang apa-apa benda yang boleh buat duit sementara waktu. So itulah berlakunya volume sentiasa cecah lebih kurang dalam 20 bilion, okay, especially dekat saham. Okay, so masa tu yang saya cakap, tiba-tiba ada pertumbuhan lebih kurang dalam 40% untuk apa? Untuk sifu-sifu yang lain. Sebab apa? Sebab masuk mana-mana confirm pergi. Macam contoh, kita jumpa support level macam yang saya akan cover sekejap lagi lah. Bahagian support level ni, nanti saya akan tunjukkan sekali dengan view dekat saham juga. Dia touch je support beberapa kali sebelum ni. Macam contoh counter iris lah sebelum ni. Saya tak sangka pula yang dia touch previous resistance become support, lepas tu dia mencanak naik gila-gila. Okay? Lepas tu tengok XOX hari tu pun memang naik gila-gila. Lepas tu nampak Kenja pun sama juga. Dia main support, pergi. Confirm pergi. Masa tu lah. Okay? Tapi baru-baru ni, apa yang saya tengok, kawan saya tu dia cuba buat lah. Kata, bila dia cuba buat, lepas tu dia nak cuba grow semula. Memang agak susah. Okay?
Kenapa volume sekarang tak banyak? Okey, sebenarnya yang macam saya explain tadi tu, volume tak banyak, reason dia sebab yalah dah start lusa nanti bank akan call lah, akan minta payment. Okay, so orang pun yang bayangkanlah ada setengah orang ni, dia ada hutang lebih kurang dalam 3,000 ke 6,000 sebulan. Okay, so bila dah defer payment, dalam tempoh 6 bulan berapa ribu lah. So kalau 3,000, 6 kali 3, 18,000. 18,000 tu orang kata dia boleh just dia boleh masuk dekat saham. Every month masuk. Lepas tu itu reason dia kenapa volume pun tiba-tiba start pick up lah orang kata. Walaupun kita nampak indeks jatuh kau-kau, tapi kita nampak volume dekat penny stocks, dekat mid cap stocks ni memang naik gila-gila masa tu. Okay? So agak kita boleh kata yang kebetulan lah. Okay? So kebetulan dari segi apa? Masa pandemik, lepas tu macam-macam lah. Counter healthcare, counter rubber lah orang kata, rubber. Dari segi ni top glove lah, macam-macam lah. Okay? Kenapa volume sekarang tak banyak? Itu yang saya cakap tadi tu lah. Yang saya bagi tahu reason dia. Okay? Jadi, so seperti biasa nanti saya akan tunjukkan lah benda-benda yang rasa memang akan membantu untuk korang, especially untuk newbie, okay? Jadi untuk newbie, kalau boleh korang memang tolong ni lah, tolong concentrate dulu. Sebab apa? Sebab kalau ada benda yang korang tak berapa faham, okay? Saya just bagi tahu korang nak cakap lebih elok lah sebenarnya. Saya lebih suka kalau kita ada communication dekat dalam ni, instead of saya explain salah satu dan saya tanya, faham ke tak faham ni? Macam tu. Okay, so kalau saya tanya macam tu nanti kalau korang macam, yelah orang kata macam saya cakap seorang-seorang lah, macam orang gila. Okay, orang sewel, sembang seorang-seorang, lepas tu nak tanya, ada orang ke tak ada orang ni, saya jadi takut lah. Okay, jadi untuk pengetahuan korang, so hari ni korang beruntung lah siapa yang dapat join. Kita ada lebih kurang dalam, ada beberapa orang dekat dalam ni. Jadi beberapa orang dekat dalam ni, kalau korang ada masalah dari segi ni, dari segi benda yang saya nak tunjukkan dekat dalam, jangan malu, jangan segan. Korang terus je bertanya. Okay? Jadi sebelum saya start, saya nak bagi tahu briefly lah pasal diri saya. Okay? Nama saya Lami Azizan. Okay? Dan saya adalah pengasas Lami Academy. Okay? Dan Lami Academy apa yang kita buat coaching, okay? Coaching dari segi technical analysis, lepas tu in terms of consultation, banyak benda lain kita buat kat dalam, tapi kita memang fokus lebih kepada bahagian advisory benda dalam technical trading lah, okay? Dan untuk pengetahuan korang, sekarang saya ni adalah advisor dan CFBR. CFBR adalah Commission Futures Broker untuk RHB Investment Bank dekat USJ Taipan. Okay, so USJ Taipan dekat je. Siapa nak jumpa saya, selalunya saya takkan jumpa dekat USJ Taipan. Saya akan jumpa dekat sini je. Saya pun register dekat USJ Taipan. Reason dia sebab saya ada kawan kat dalam tu. So kawan ni senang sikit lah dengan staff dia tu lebih friendly orang kata compare dengan, walaupun saya rumah saya ni berdekatan dengan area Kepong juga. Kalau dekat Kepong pun ada branch RHB Investment Bank. Okay. Lepas tu saya sebenarnya salah seorang daripada MATA professional members. So MATA ni apa? Okay. Bukan mata ni dengan telinga ni. Okay. Apa yang MATA yang saya cakap ni adalah Malaysian Association Technical Analyst. Okay. Lepas tu saya adalah salah seorang daripada CFTE. CFTE adalah Certified Financial Technician. Dan last kali saya ada Diploma in Technical Analysis. Yang mana saya ambil benda tu pun daripada tahun 2016, dan daripada 2016 yang saya buat tu pun, dan start daripada saya belajar dan saya ambil diploma benda tu, benda yang saya belajar tu just benda basic saja, okay? So daripada benda basic tu sampailah saya olahkan kepada beberapa jenis technical analysis yang saya cuba belajar. So alhamdulillah benda tu dah buka mata saya sampai saya berhenti kerja daripada makan gaji ke makan commission orang kata, okay? Dan saya pun agak aktif juga kalau ikut betul nak buat education dekat orang ramai, okay? Dan memang kita agak aktif lah juga. Kata start daripada saya masuk kerja 2010 sampai ke hari ni, okay? Daripada makan gaji hingga ke makan commission, saya memang aktif, right? Dan biasalah kita selalu buat education juga, start daripada masa zaman-zaman dululah, masa zaman saya kerja dengan Phillip Futures. Dulu saya kerja dekat Phillip Futures, masa Hong Leong, memang kita aktif buat education, pergi Sabah, pergi Sarawak, okay? Lepas tu kita masuk mana-mana tempat, Kelantan. Macam saya dulu, saya masuk company ni, saya salah seorang daripada non-Chinese lah orang kata. So, salah seorang daripada non-Chinese yang memang diorang ambil saya pun target untuk masuk market, Malay market. So, bila dah dapat Malay market masa tu pun kita, macam diorang kan, susah sikit nak buat explanation semua. Diorang kita ni bila kita dengar macam apa benda ni, macam scam je apa benda. Tapi bila kita ada orang kita dekat dalam tu, so alhamdulillah benda tu macam jadi lebih senang untuk kita, untuk
menyampaikan sesebuah benda tu. Okay, so daripada satu benda lagi daripada Bata members ni, professional members, yang mana budak-budak muda semua dekat dalam tu. So budak-budak muda yang umur 30 bawah, okay. So memang agresif gila lah. So kita dah ada orang kata yang memang orang-orang muda yang boleh bawa benda ni sampai kita kenalkan lah, orang kata market features. Dan alhamdulillah market Bumiputra sekarang ni kita boleh kata memang agak memberasangkan compare dengan market yang lain lah, yang mana market daripada yang lain ni pun kita boleh kata stagnan, tapi market daripada orang kita Bumiputra ni boleh kata yang dia dah start, apa orang kata, dah start pick up lah untuk beberapa tahun, daripada 5 tahun yang lepas dengan compare dengan yang sekarang ni. Okay, so banyak sangat education. Lepas tu alhamdulillah, itulah reason dia kenapa korang kena tengok dulu orang-orang yang nak buat education tu, sama ada dia berlesen ataupun yang dia ni salah seorang daripada orang yang inilah, yang orang yang apa kita kata, orang yang betul-betul ni yang ada persatuan ke apa benda. Kalau tanya saya semua ada lah, itu je. Ada satu je saya tak ambil lagi sebenarnya. So apa yang saya tak ambil tu, itu adalah salah satu lesson yang orang kata CMT dekat Malaysia ni ada seorang je kot yang ada. Okay, right. So saya hari ni, kita dah habis lah bahagian saya punya education tadi. Lepas tu, okay tak apa, ada satu soalan lagi, saya cuba tengok dulu. Kenapa boleh sebab tak banyak tuan, okay. Kalau tak ada diploma ijazah kaitan pelaburan, boleh ambil CFTA tu tuan? Okey, sebenarnya kalau nak ambil MSTA dengan CFTA, dia kena ada diploma dahulu. Okey, so first kali kena ada diploma, lepas tu kena ambil exam daripada Security Commission, dan exam tu satu paper dia dah naik harga. Masa zaman saya RM100 je satu paper. Sekarang ni satu paper lebih kurang dalam RM200.5 kalau tak silap. Tahun depan dia akan naik RM500. Okey. Dah pas untuk futures 14 dengan 16, modul 14-16. Lepas tu buku dia begini tebal lah, orang kata macam tapak tangan saya ni lah buku dia, banyak. Okay, yang korang kena baca. Right, untuk features. Lepas tu, untuk equity pula korang kena ambil modul 6 dengan 7, okay. So 6 dengan 7, dah pas benda tu, dan korang bolehlah pergi mana-mana broker, okay. So mana-mana broker yang korang boleh pergi tu, terpulang pada korang nak makan gaji ataupun nak makan commission. Kalau korang makan gaji, dia akan tengoklah, dia akan interview macam biasa. Macam saya yang kena dulu. Masa mula-mula kerja, dia akan tanya tu, tanya ni, bla bla bla, semua benda lah, okay. Lepas tu, kalau dia decide ambil, dia ambil lah kerja. Then, lesson dah ready. Macam saya dulu, saya lesson tak ready. Saya masuk ya, diploma, degree saya tak ada lagi. So, memang makan bagi gaji buta lah orang kata, dalam tempoh Mei, Jun, Julai, Ogos, September. 6 bulan. 5 bulan, 6 bulan. Saya makan gaji buta sebab diploma saya, degree cert saya tu tak ada lagi. So, diorang tak terima SC masa tu. Okay. Tapi padahal saya ada diploma, tapi tak tahulah compliance saya nak juga degree saya. Okay. Right, lepas tu macam biasa, bila korang dah masuk ke certain broker ni, korang kena deposit. Macam contoh untuk saham, korang kena deposit lebih kurang dalam 30,000 untuk Bumiputra. Yang non Bumiputra kena deposit 50,000, okay. So dah deposit duit tu, dan baru korang boleh cari klien, okay. Dan boleh cari klien dan korang enjoy lah duit commission yang korang dapat daripada klien tu, okay. Dan untuk features pula, dia ringan sikit lah orang kata. Dia punya deposit lebih kurang dalam 10 ke 15,000 je untuk starting. Dah ada lesen, orang kata pergi broker bagi tahu saya nak jadi remiser, nak jadi CFBR lah. Kalau features dia panggil commission features broker, representative, okay. So pergi, lepas bagi tahu saya nak jadi CFBR, macam biasa isi form, lepas tu tunggu daripada diorang, dapat jawapan, masuk, lepas tu kena prepare lah duit dalam 15,000. 15,000 tu untuk security deposit kita. Okay, kenapa nak kena bank in 15,000? Okay, 15,000 tu untuk kalau in the event client of loss. Macam contoh, saya ada klien ni nama dia Ali. So Ali masuk trading, masuk keluar. Lepas tu tiba-tiba market spike, especially untuk CPO. Dia hold overnight, besok market spike 200 tick. Duit dia ada 2,500 tapi dia nak hold overnight, dan tiba-tiba dia over loss. Besok pagi 100 tick, lebih kurang dah 2,500 lah, dia loss 200 tick lah terkena, okay? Terkena 200 tick, dia loss 2,500. Dan orang kata, dah lah dia loss 5,000, duit dia ada 2,500 je. So 2,500 tu mana dia nak tolak duit tu. So duit tu nanti akan ditolak daripada akaun kita lah. Deposit yang kita simpan dekat RHB Investment Bank. Okay, itulah salah satu reason dia kenapa. Tengok orang kata kebetulan ni baju color biru ni. Biru untuk RHB Investment Bank saya pakai ni, okay?
Then dah settle benda ni untuk nak ambil scholarship. Sebenarnya nak follow scholarship tu senang je. Nak ambil scholarship untuk MSTA dengan CFTE ni, korang kena register under equity saja, bukan futures. Kalau korang register futures, korang takkan terima untuk dapatkan scholarship. Tapi untuk equity, lepas tu dah register equity, lepas tu join under satu persatuan ni adalah Pribumi, bukan Pribumi yang baru-baru menang dekat Sabah tu Pribumi, Persatuan Remaja Bumi Putra. So join ni, lepas tu nanti Persatuan Remaja Bumi Putra akan endorse nama kita untuk dapatkan scholarship daripada Security Commission. BDREF, Bumi Putra Dealer Representative Education Fund. So dia akan endorse, lepas tu dia akan bagi tahu budak ni okey semua. Okey, lepas tu baru korang ambil MSTA dengan CFTE. Okey. Dan MSTA dengan CFTE ni korang kena pass exam. Kalau korang fail, korang kena bayar 18,000. Okey. Tetapi kalau korang fail kali pertama, second time, okey, boleh lagi ambil. Tapi kali kedua kalau korang fail juga, kali ketiga korang ambil, nanti korang kena bayar. So lebih kurang dah $500 kot. Kalau saya tak silap. Kawan saya ada je dah 3-4 tahun tak pass exam. Okay, lepas tu dah lah saya jadi penjamin dia, saya pun tak tahu macam mana apa cerita. Okay, lepas tu dah pass benda tu, nanti korang akan ni lah. Kalau sekali harung, yang macam saya dulu, saya sekali ambil je orang kata. Dah settle benda tu, dan baru benda tu akan ditukar jadi scholarship, dan barulah korang dapat jadi persatuan MATA, full membership, MATA Malaysian Association Technical Analyst. Okay, dah jadi persatuan ni, jadi full member, dan barulah banyak benefit yang korang dapat. Dah lah dapat benefit daripada Pribumi, okay, lepas tu dapat benefit daripada MATA lagi. Okay, MATA dia aktif lah untuk buat education dan buat talk dekat Bursa Malaysia lah. Macam-macam tempat lah dia selalu buat. Okay, right. Okay, hari ni saya akan cover macam saya cakap tadi, support dan resistance. Okay, so support dan resistance sebenarnya ada dua sahaja yang saya akan cover. Yang pertama bukan reverse roll. Kita akan gunakan yang higher high, higher low, lower high, lower low. Okay, lepas tu yang kedua kita akan cover bahagian support and resistance based on trend line. Okay, jadi untuk siapa yang dapat join minggu ni, alhamdulillah, minggu depan nanti korang akan korang akan belajar lagi benda yang lebih detail. Okay, so nanti saya akan bagi tahulah di ujung ni, nanti saya akan bagi tahu apa tajuk yang korang akan apa tajuk yang saya akan ajar. Okay, lepas tu seperti biasa kita akan sembang pertama sekali bahagian teori. Okay, lepas tu yang kedua kita akan buat back testing untuk previous pattern. Lepas tu yang ketiga kita akan buat lebih kurang bahagian praktikal. Okay, so bahagian praktikal macam mana? Saya akan play video. Okay, so daripada video nanti kita akan play dan kita akan tengok supaya korang nampak dengan lebih jelas benda tu macam mana nak guna. Instead of kita study daripada benda yang kita nampak, charting pun semua kita dah nampak lebih kurang. Macam contoh, ialah kita buat backtesting benda yang dah ada, tapi kita buat video nanti tu, saya akan play video tu, nanti at least korang akan nampak lah benda tu macam real lah orang kata kan. Macam mana kita nak buat management dekat dalam tu. Okay, so last kali mungkin kalau sempat hari ni saya akan cover bahagian fan principle juga ya. Yang mana fan principle ni banyak kali sebenarnya terjadi dekat FCPO market. Okay, so FCPO market banyak kali lah jadi benda tu. Memang kita nampak dia break, dia support, masa tu kita cari sell saja. Okay, so kita takut nak sell lagi. Orang kata dah jatuh banyak, tapi kita nampak certain level tu. Macam baru-baru ni apa yang berlaku, lepas tu dia naik, dia reverse, dia jatuh. Dia naik, reverse, dia jatuh. Okay, tapi kalau market dia tak bagi peluang dekat kita, dia akan terus all the way down, jatuh ke bawah, memang tak boleh buat apa-apa lah. Macam yang sebelum ni kan ada swing naik ke atas, lepas tu dia jatuh, swing jatuh ke bawah pula. So itu kita nak kejar memang tak, orang kata tak lepas lah. Macam saya masa tu, saya ada bagi ni lah, saya pun, bukan saya masuk trading lah, saya tak boleh masuk trading sebab saya dealer. Okay, so ada kawan saya masuk, saya advice dia lah macam mana masuk. So beberapa kali dia masuk, 2-3 kali kena stop loss. Kali keempat saya bagi tahu dia, okay jom cubalah last. Tapi dia tak nak cuba. Masa tu 3085 yang kita target market akan reverse. Okay, lepas tu stop loss memang orang kata kecil je. Okay, lepas tu dia jatuh sampai berapa ratus poin. Ada seorang klien saya dapat tangkap, dapat 3,600 sebenarnya. Dia dapat sell dekat 306 lebih. Yang mana dia sell tu terlambat. Okay, tapi dia dapat tangkap swing juga. Okay, tapi tak sangka pula dia. Masa tu memang market gila-gila jatuh lah. Okay, right, jom kita tengok daripada charting. First kali saya akan cover, okay, yang hari ni saya cover, saya takkan cover gunakan slide lah. Right, so tak ada slide yang terlibat.
So saya akan terus straightforward je daripada charting apa yang kita perlu buat. Okay. So, jadi pertama sekali apa yang korang kena buat. Okay. Alright. Daripada charting trading view, saya sarankan korang guna trading view. Okay. So trading view ni sebenarnya dia ada bagi trial dekat korang. So daripada trial tu dia bagi live data terus lah. So dia bagi live data. Okay, sebenarnya live data korang kena tambah additional $1. So dalam tempoh seminggu dia bagi trial. Lepas tu daripada trial tu nanti korang decide lah nak continue ataupun tak. Kalau korang nak continue, continue lah. Tapi kalau korang tak nak continue, just cancel je korang punya debit ataupun credit card. Okay. So apa yang korang nampak dekat dalam ni, first kali kita nak sembang trendline, nantilah saya akan sembang bahagian ni dulu. So daripada charting ni, apa yang korang kena buat, ada satu function yang dipanggil sebagai higher high, higher low, lower high, lower low. So kalau korang tick je dekat dalam ni, dia akan terkeluar semua benda dekat dalam ni. Right, korang nampak benda ni? So kalau siapa yang dah guna trading view dekat dalam ni, korang tick je dekat FX dekat dalam ni. So daripada FX dekat dalam ni, korang type je higher high. Okay, lepas tu nampak higher high, lower low strategi, ada banyak benda sebenarnya yang korang nampak dekat dalam ni. So apa yang korang kena pakai, korang cuba pakai yang live ni, Lonsam ni. Nama orang ni Lonsam lah, saya gunakan dia punya. Sebab apa? Sebab cara yang digunakan ni simple dan senang orang kata. Okay, so higher high, higher low, higher high, lower low, live. Okay, dah settle benda ni, korang masukkan dekat dalam. So nanti dia akan keluar lah dekat dalam ni. Okay, so bila dia keluar dekat dalam ni, korang nampak saya dah buka berapa banyak lah dekat dalam ni. Okay, saya buang dulu yang lain. Okay, so korang tengok daripada dalam ni, sebenarnya dia ada setting dekat atas ni. So korang tengok je, macam saya selalu kalau korang guna yang nombor besar, dia default number tu adalah dekat nombor 10. Okay, so daripada nombor 10 ni, orang kata korang tengok apa perbezaan dia. Okay, so nampak dia akan terus ambil daripada dia terus plot dekat dalam ni lah orang kata. So bila dia dah plot, korang akan nampak lah high high, lower high, high low. Okay, tapi sebenarnya benda ni dia just untuk guide korang je untuk determine point-point lowest dengan highest. Okay, so inilah yang kita gunakan sebagai support dengan resistance. Okay, lepas tu satu benda lagi yang korang boleh buat, macam saya gunakan 5. Kenapa? Sebab kalau korang tengok apa perbezaan dia. Kalau saya guna yang 5 dengan berapa tadi? Dengan 10. So kalau saya gunakan 10 tadi, dia terus ambil satu line daripada atas ke bawah. Okay, tapi kalau saya gunakan nombor 10, 10 tu lah saya cakap. Tapi kalau saya gunakan nombor 5, okay, dia akan nampak lebih kecil lah. Tapi makin kecil saya guna, makin banyak kita akan jumpa higher high, higher low, lower high, lower low dekat dalam tu. Okay, so yang ni tak nampak lah. Yang dekat sini lah orang kata. Korang akan nampak benda ni. Okay, so next step, apa yang korang kena buat sebenarnya? Okay, saya akan letak default dekat nombor 6, nombor 7 macam tu lah. Nombor 6 lah. So apa yang korang nampak dekat dalam ni, based on apa yang saya tunjukkan ni, okay, korang kena cuba plot. Okay, okay, first kali korang kena pergi dekat weekly dahulu. So daripada weekly chart ni, barulah korang plot setiap point high, low, higher low, lower high semua ni. Okay, so macam mana nak plot? Sebenarnya ada satu function dekat dalam ni yang dikenali sebagai horizontal ray. Okay, so klik je horizontal ray ni. Lepas tu apa yang korang kena buat, korang mark je dekat dalam ni setiap level-level yang korang jumpa dekat dalam ni. Okay, so benda ni lah yang akan jadi korang punya support dengan resistance. Okay, so boleh kata yang ni level dia lebih kurang sama lah kalau korang tengok dekat dalam. Okay, so tak apa, saya just bertunjuk sedikit je dulu macam mana nak gunakan benda lah ni. So daripada ni nanti supaya korang tak perlulah nak kena plot manually. Kalau korang plot manually sebenarnya boleh. Inilah cara dia kalau korang nak plot manually. Okay, so daripada sini naik ke atas, lepas tu jatuh ke bawah. Yang mana saya ajar dekat budak saya yang budak untuk SPF sebelum ni. So korang kena plot je sentiasa benda ni. Okay, so benda tu akan jadi leceh lah. Jadi apa yang saya jumpa ada benda yang memang dah memudahkan korang, apa yang korang kena buat, just gunakan je yang tadi saya tunjuk tadi tu. Okay, so lepas tu korang kena plot benda ni. Okay, so lepas korang dah plot dekat dalam ni, apa yang korang kena buat next? Then daripada weekly tu barulah korang tapis ke daily. Okay, so daripada daily ni korang akan nampak tau line-line dia. So inilah salah satu line yang higher low, lower high, dan ini line ni kita boleh gunakan sebagai kita punya support dengan resistance lah. Okay, jadi macam mana nak guna line support dengan resistance? Okay, first kali saya akan tunjuk dekat weekly chart ni. Okay, saya cover dulu. Katakan saya dah tahulah benda ni, lepas tu saya dah plot. So macam mana kita nak gunakan benda Allah ni? Okay, first kali yang kita nampak macam ni, saya jumpa ada point-point untuk
retracement dekat dalam ni. So maksud dia daripada atas jatuh ke bawah, lepas tu dia retrace semula, jatuh semula dan baru dia naik, membentuk satu swing. Okay. Jadi ini kita boleh anggap ini adalah sebagai kita punya resistance level lah. So bila resistance level, dia start daripada movement daripada bawah naik ke atas, lepas tu dia form new ni sini tadi, yang kalau korang tengok dekat dalam ni. Okay. Lepas tu saya just ambil yang ini based on weekly kita punya apa orang kata weekly resistance level lah. So daripada weekly resistance level, kalau kita tengok daripada sini, kita nampak, okay, katakan masa tu market dia tengah movement dia lebih kurang menaik macam ni, lepas tu dia flat. So daripada flat tu, dan kita akan tahulah bila dia break je previous higher high ni, kita akan tahu dia akan berubah arah. Okay. So daripada downtrend orang kata, ini bukanlah downtrend, masa dia tengah retrace ni. Yang ni uptrend, lepas tu ni retrace, lepas tu dia naik semula ke atas. Okay. So kita nampaklah bila dia break certain resistance ataupun support tu, dia akan terus naik ke atas. Okay. So macam dalam case ni lah, bila dia dah naik ke atas, lepas tu okay, korang tengok je movement dia macam mana. Okay. Lepas tu macam biasalah yang tadi saya dah plot daripada weekly. Okay. So nampak dia test semula. Okay. So selalunya apa guna benda ni? Kalau dia test semula ke dalam, selalunya kita akan tahu dia akan break lah orang kata. Jadi sekarang ni untuk support dengan resistance, kita boleh kata yang previous resistance kita ni, dia pun boleh diguna pakai untuk jadi support. Okay. So itu yang saya cakap, setiap kali kita dah buat drawing, apa yang kita dah plot siap-siap, jangan sesekali buang dulu drawing kita. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada setengah drawing yang kita jumpa dekat dalam tu, itulah yang kita akan gunakan sebagai kita punya ni lah. Dia boleh jadi reverse roll lah sebenarnya. Kalau kita tengok daripada sini pun ini resistance level, okay. So daripada resistance level, lepas tu tiba-tiba dia break. Bila dia break je, lepas tu dia jatuh semula ke bawah, okay. Bila dia jatuh semula ke bawah, kita nampak dia break ke bawah dan kita akan tahulah dia akan test jatuh, okay. Macam ni lah case dia. Orang kata, nampak dia dah test untuk beberapa kali sebenarnya. Jadi kalau kita tengok daripada sini pun, ini kita punya point yang pertama, okay. Lepas tu point yang kedua dia test lagi dekat sini. Okay, lepas tu yang ketiga dia test lagi kat sini. Okay, so main point dia yang saya nak cakap dekat dalam ni sebenarnya setiap satu line yang kita jumpa tu sebenarnya kita boleh guna beberapa kali. Okay, so ini adalah salah satu contoh bahagian bahagian high low lah. Okay, right, so far okay tak? Ada apa-apa soalan tak yang bahagian ni? Saya baru tunjuk bahagian, sebab ni saya tak boleh langkah sebenarnya terus masuk ke bahagian support become resistance become support, tapi disebabkan benda ni dia dah jadi beberapa kali, okay, lepas tu saya pun terpaksa terus skip benda ni dan kita terus masuk ke dalam. Okay, jadi apa yang kita nampak dekat dalam ni, okay, macam biasalah korang kena plot dulu previous low, okay, macam dekat sini korang kena plot setiap level-level yang kita nampak sebagai kita punya support ataupun higher low, higher high semua tu lah. Korang plot je dekat dalam. Kenapa korang kena plot benda lah ni? Sebab korang kena tahu sama ada dia market tu masa dia bergerak naik ke atas, dia jatuh ke bawah, adakah dia akan break dekat bawah ni ataupun tak. Macam dalam case ni, selepas dia jatuh ke bawah, dia naik semula, lepas tu dia jatuh semula ke bawah. Okay? Right, sebenarnya ada satu function lagi dekat dalam ni yang korang boleh masukkan dekat dalam. Boleh tunjuk support dengan resistance. So instead of korang lukis daripada weekly tadi tu pun, sebenarnya korang boleh tengok daripada level ni lah. Cuma masalah dia, level ni, korang tak boleh adjust untuk panjangkan ke kanan ataupun ke kiri. Itu masalah dia. Jadi dia just stick dekat level ni saja. Macam saya dah beberapa kali cuba sebenarnya nak tukar, pergi jadi line. So bila saya tukar jadi line, dia jadi benda lain pula. Jadi apa yang kita kena buat? Kalau kena buat, just maintain jadi circle lah. Okay, so inilah salah satu dia. Dan setiap apa yang korang nampak, benda yang saya bagi tahu dekat dalam higher high, higher low, lower high, lower low, high dengan low semua ni, setiap point yang korang nampak dia jadi macam ni, sebenarnya point tu adalah kita punya support dengan resistance. Jadi kalau kita tengok dekat dalam ni, untuk color merah ni, ini adalah support level dan untuk color hijau ni adalah resistance level, okay? Berbeza dengan yang cara saya plot tadi tu, itu cara manually, okay? So daripada manually yang saya lukis tadi tu, sebenarnya untuk determine apa yang saya buat lah ya. Sebenarnya kalau korang tanya saya personally, saya takkan gunakan satu time frame je untuk apa panggil, untuk determine support dengan resistance tu. Saya akan gunakan macam contoh daripada weekly. So daripada weekly ni, saya jumpa je certain level macam ni, higher high dengan high ni. So barulah saya plot dekat dalam. Selepas saya plot dekat dalam, dan baru saya tapis ke daily. So maksud dia daripada time frame yang besar, kita akan
kecilkan time frame tu. Tapi kita akan plot dekat time frame yang besar dahulu dan baru kita plot dekat time frame yang kecil. Okey, itulah salah satu contoh dia. Okey, jadi setiap dekat atas yang kita jumpa ni resistance level kita. Kalau kita tengok market movement ni pun, okey, tak apa, saya tunjukkan dulu sedikit. Macam mana kita nak gunakan benda tu sebagai kita punya support dengan resistance. Okey, jadi macam dalam case ni lah, katakan masa kita nampak movement ni, kita tahu bila dia break dia akan terus naik ke atas. Okey, so bila dia break dia naik ke atas. Jadi seperti biasa kita plot dulu. So daripada dalam ni saya akan plot, lepas tu saya tak masukkan support dengan resistance lah, kita lukis manually lah. Okay, saya just bagi tahu cara nak masuk order je dahulu ataupun movement market macam mana. Okay, right, kalau korang tengok dekat dalam ni, tengok dia tengah test dekat bawah dan barulah kita jumpa point level ni. Nampak? Dia seiringan orang kata. So seiringan boleh kata yang untuk higher low yang paling last ni dia betul-betul kena dekat level sini. Okay, so apa yang kita buat selepas tu kita tengoklah. Kita akan target dia naik ke atas. Kenapa? Sebab apa kita target ke atas? Reason dia sebab dia tak break, dia tak cecah daripada previous higher low ni. Okay, so kita tengok sini inilah. Okay, cara nak masuk sebenarnya, okay, apa yang kita boleh buat? Katakan masa tu market dekat level sini. Okay, so daripada level sini 28.99. So apa yang kita boleh buat? Cara nak masuk order sebenarnya dalam futures kita, okay, untuk saham kalau korang nak masuk, korang tak ada choice, korang kena tunggu breakout dulu dan baru korang masuk. Okay, tapi untuk futures sebenarnya ada satu function yang dipanggil sebagai buy stop limit. So maksudnya kita bobo, orang panggil bobo lah. Okay, so bobo tu apa? Buy on breakout. Okay, so buy on breakout kita akan masuk buy dekat 28.99. Okay, so buy on breakout nampak dah kena. Boleh kata yang memang dah kena lah untuk movement ni. Dan apa yang kita buat lepas tu kita tengok lah sama ada dia pergi ataupun tak. Okay, so dalam case ni itulah dia naik. Okay, dia naik dahulu, lepas tu baru dia jatuh ke bawah. Okay, so daripada dekat dalam ni kita nampak lah yang kita boleh cakap yang kita punya entry dah kena. Dan stop loss kita dekat asal dekat bawah. Ini sebagai contoh je dulu. Sebab apa? Sebab kalau saya tunjukkan based on daily untuk korang masuk, nanti dia akan jadi masalah sikit tau. Okay, bagi saya 5 minit sekejap . Okey, minta maaf tadi nak saya kacau pula. Okey, right. So ini salah satu cara dia yang untuk apa untuk korang masuk. Jadi based on breakout orang kata. So ini kita dah jumpa breakout level kita. Then next apa yang kita kena buat? Kita akan tengok lagi dekat dalam ni, kita akan jumpa lagi. Okey. So inilah orang kata kalau kita dah terkena, katakan macam tadi kita dah buy dekat level ni, lepas tu dia jatuh kan. Okey. Selalunya bila kita dah masuk trading, okey, kita akan trailing kita punya position. So macam mana kita nak trailing? Kalau kita tengok daripada yang asal tadi yang saya tunjuk tu, daripada stop loss kita dekat bawah ni kita akan naikkan semula ke atas. Okay, so maksud dia kalau jadi apa-apa dia akan kena dekat break even point. So break even point jadi apa-apa kita akan cover kita punya commission ni lah. Capital kita maintain tapi kita just rugi commission. Maksudnya kita ada satu point dalam tangan. Okay, so itu salah satu cara dia lah. Okay, katakan market dah pergi, lepas tu dia boleh kata yang dia tak sustain, dia jatuh tadi, dia dah makan kan. Okay, then next apa yang kita boleh buat, kita cuba lagi sekali. Okay, maksudnya kita buy dekat ni, ini contoh je. Saya nak semua dapat idea macam mana nak gunakan benda ni. Sebab kalau korang tanya saya personally based on apa yang saya tunjuk dekat dalam ni, nak masuk based on breakout, ini memang bapak besar gila orang kata. So berapa point ni? Lebih kurang dalam 166 point. Tapi kalau korang masuk based on ni memang orang kata bahayalah. Tapi ini just nak gambaran je untuk korang dapat jelas macam mana nak gunakan high low, lower high low. Okay? Okay, katakan dia dah naik dekat atas ya. So bila dia dah naik dekat atas, so dia break dekat previous high ni. Okay? So nampak dia akan continue je lah. Okay? Kalau dia jadi dia akan pergi, kalau dia tak jadi dia akan jatuh lah, itu sahaja. Okay? So nampak. Lepas tu kita jumpa lagi level dekat dalam ni. Okay? So apa yang kita buat macam biasa. Stop loss kita yang asal daripada bawah ni kita akan naikkan ke atas sini. So lepas kita naikkan ke sini, so kalau jadi apa-apa next, okay, dia akan kena makan. So adalah untung sikit kita, ada untung sedikit lah orang kata. Okay, so lepas tu korang tengok ialah movement dia macam mana nak gunakan benda tu. Okay, so dalam case ni kita boleh kata yang dah termakan lah kita punya trailing. Okay, so inilah cara nak gunakan. Ini contoh untuk uptrend. Jom kita tengok untuk downtrend pula macam mana nak gunakan benda tu. Okay, so untuk downtrend, tak apa kejap ya, saya buka ZLZ.
Right, so far okay tak? Ada apa-apa soalan yang korang tak berapa clear? Atau macam ni takut saya cakap sorang-sorang di best cakap sorang-sorang nanti korang tak berapa faham benda ni. Especially yang newbie lah. Sebab apa? Sebab newbie memang saya memang target newbie sebenarnya untuk hari ni. Jadi newbie tu kalau ada benda tak berapa faham, korang ambil lah peluang, okay, untuk tengok benda ni sama ada benda ni sesuai ataupun tak untuk korang. Sebab apa? Sebab sebelum korang nak masuk ataupun nak terjah masuk ke dalam market trading ni, kalau korang tak berilmu sebenarnya memang susah. Okay? Jadi korang fikir daripada satu benda je, korang ada modal 10,000, korang masuk je. So daripada 10,000 modal korang, lepas tu korang tak ada ilmu, korang just tengok daripada buy call orang, setengah cikgu ataupun setengah group Telegram. Okay? Kan Telegram sekarang ni tengah popular. Banyak gila group saham yang tengah tumbuh, orang kata. Tak cerita lagi yang start daripada awal bulan ni punya cerita. Okay? So dia main follow betul-betul. Orang ni kata, okay jom kita tengok XOX, okay? Kita masuk XOX. Padahal orang ni dah keluar masa tu. Dah keluar, saya pun tak tahu berapa harga dia. Dan tiba-tiba, apa jadi? Dia sangkut. Lepas sangkut, dia pun jadi rasa sayang benda tu, dia nak cut loss. Okay? So bila dia rasa sayang nak cut loss, apa jadi? Daripada, orang kata modal dia 10,000 lah, dia masuk, dia rugi 2. Okay, tak apa. Besok boleh recover lagi, okay? Boleh recover lebih kurang sampai 2,000 dan baru aku keluar lah, ataupun recover 1,000 baru aku keluar. Pop, jatuh lagi pergi 4,000. Okey tak apa, besok jatuh 2,000 baru aku keluar balik. Lepas tu jatuh sampai duit dia habis, tak boleh nak buat apa-apa. So itulah masalah dia, okey. Kalaulah daripada modal yang dia dapat ni, dia pergi belajar dulu ilmu sebelum dia terjah masuk ke dalam market. So at least dia dapat ilmu. Kalau dia rugi pun dia ada ilmu kat dalam. So itu yang korang kena fikir, okey. Tak kisahlah ilmu tu percuma ke, ilmu tu berbayar ke, benda yang sama je. Kita akan, kalau boleh sebelum masuk kenalah ada ilmu, orang kata. Okay, jom kita tengok yang bahagian ni pula. Bahagian apa? Bahagian downtrend. So bahagian downtrend seperti biasa juga, kita akan plot siap-siap. Saya akan gunakan dekat hourly lah, sebab kalau nak tunjuk dekat daily ni boleh kata memang agak besar sebenarnya cara nak gunakan benda tu. Okay, ini market flat. So, okay, kita nak cari market downtrend dulu. Okay, inilah sebagai salah satu contoh dia untuk market tengah downtrend. Okay, itu yang best lagi satu. Kalau korang gunakan trading view ni, trading view dia ada satu function video. So korang boleh main dekat video dan korang buat dah backtesting dekat dalam tu ya. Alright, so macam biasa yang saya cakap tadi, kita akan plot kita punya based on higher high, higher low, lower high dengan lower low dekat dalam ni. Okay, so seperti biasa kita dah jumpa dekat level ni, dia dah naik ke atas. Kalau kita masuk on breakout, orang kata memang kita tersalah masuk lah. Sebab apa? Sebab dia false breakout. Dia naik sikit lepas tu dia masuk semula ke dalam kawasan. Okay, so apa strategi yang korang boleh buat based on benda ni? Korang just cut loss ya. Dah salah lepas tu cut loss. Ataupun masa dia dah start naik tu, dah kena entry korang, lepas tu stop loss korang yang asal contoh dekat bawah ni, korang naikkan lah. Jadikan trailing. Okay, so apa tu trailing? Nanti saya akan tunjukkan lagi apa itu trailing. Okay, jom kita tengok pula. Kalau korang tengok dekat dalam ni, korang boleh play video sebenarnya daripada satu candle. Okay, right. So boleh kata korang dah masuk, dia jatuh semula, lepas tu dia naik lah. Okay, kalau trailing memang dah kena lah. Right, lepas tu macam biasa plot lagi satu. Okay, selepas korang dah plot dekat dalam ni, korang play lagi, tengok sama dia continue naik ataupun tak. Okay, so boleh kata view ni menjadi. Cuma masalah dia view menjadi tapi dia naik, dia jatuh dulu, dia makan, lepas tu dia naik semula ke atas. Okay, lepas tu adalah kita jumpa kita punya previous level ni lagi, previous higher high ni sebagai kita punya next resistance level. Okay, then next kita tengok apa jadi dekat market. Okay, okay, nampak dia jatuh ke bawah. Right, lepas tu macam mana? Dia akan continue lah. Right, so nampak. Okay, katakan kalau korang dah masuk, korang nak buat decision untuk masuk sell. Okay, so apa yang korang boleh buat sebenarnya? Okay, inilah yang pertama. Kalau korang nak masuk dekat sini, korang takut tau. Tapi kalau korang nak masuk dekat sini sebenarnya, korang boleh masuk, boleh cuba. Okay, tapi kalau terlepas entry dekat level ni, yang previous high ni, apa yang korang boleh buat? Last kali dekat previous higher low ni. Kalau dia break dekat bawah, dan maksud dia akan continue lah. Itu last level. Tapi selalunya, dia akan lebih berisiko lah kalau korang nak masuk. Okay, jom kita tengok video dia macam mana. Okay, so nampak dia break, lepas tu dia continue all the way down. Jadi seperti biasa apa yang korang kena buat, dah nampak benda-benda macam ni, apa jenis point retracement tu korang kena plot dekat dalam ya. So plot je. Okay, lepas tu korang nampak lagi ada previous low dekat dalam ni. Kenapa? Sebab bila dia dah break sini, dia naik semula, lepas tu kita expect dia akan jatuh semula ke bawah lah. So ini cara nak gunakan structure. Sebenarnya ini benda adalah structure lah orang kata. Okay, so nampak
Market tak straightforward sebenarnya. Dia bila dia nak pergi, dia pergilah. Kalau dia tak pergi, dia akan jadi macam ni lah, orang kata dia akan flat dahulu. Okay, lepas tu dia naik semula. Okay, bila kita play video nampak ini lebih cantik lah. Bila kita compare yang ini, downtrend yang ini, compare dengan yang ini straightforward. Dia terus all the way down, jatuh ke bawah. Okay, so seperti biasa korang boleh kecilkan korang punya apa benda ni, structure. Lepas tu korang plot juga. Macam yang saya cakap tu lah. Bila dia break kat bawah, ini salah satu cara dia kalau korang nak main breakout lah, okay. Lepas tu di sini, lepas tu dekat sini, level bawah, okay. Right, lepas tu nampak dia naik, lepas tu dia jatuh semula ke bawah, okay. Nampak? Dia main je dekat level tu, okay. So jadi resistance dengan support level yang saya bagi tahu sebelum ni, setiap kali korang dah plot dekat dalam, okay, mana point-point lower high, lower low, higher high, higher low, korang kena lukis lah orang kata, okay. Tapi sebenarnya dia lebih elok kalau korang lukis daripada daily dahulu, okay. So daripada daily korang lukis dahulu. Sekejap ya. So daripada daily korang lukis, okay, macam ni contoh dia. Apa yang saya buat, saya akan lukis daripada daily, mana point-point yang obvious dia, okay. Macam contoh dekat dalam ni. Saya akan gunakan sini daripada daily dan baru saya tapis ke hourly, okay. So lepas saya tapis ke hourly, barulah saya nampak ada certain point yang akan reverse lah orang kata. So inilah contoh dia kalau kita nak gunakan support dengan resistance. Nampak dia jatuh, dia main level ni, dia naik semula. Lepas tu kita tengok sama ada dia pergi new high ataupun tak. Okey, yang ni boleh kata new high lah. Dia from new high. Okey, nampak? Dia jatuh, lepas tu dia naik. Lepas tu macam biasalah kita boleh buat expectation. Nampak? Market ni boleh kata previous kita punya support level ni, lepas tu jadi resistance. So daripada resistance tu, previous resistance ni dia berubah semula menjadi previous support, okay. Dia jatuh semula tau dekat level ni. Boleh kata level ni berapa kali kita pakai. Okay, satu, okay. Saya plot dulu dekat dalam ni. Jadi setiap level-level yang korang lukis dekat dalam tu, macam saya cakap, kalau saya punya style, saya gunakan daripada monthly dulu. Monthly pula. Kalau saya nak masuk based on trading, based on 30 minit lah, saya akan check dekat hourly punya pattern, okay. Kalau saya nak masuk based on daily, saya akan tengok dekat weekly punya pattern level-level ni. So inilah salah satu cara dia, okay. So nampak dia memang break dekat atas, okay. Tapi dia test, dia jatuh, lepas tu dia test lagi, okay. So daripada apa yang kita nampak ni, boleh kata line ni memang kuat lah sebenarnya. So kalau dia pecah sama ada dia jatuh ke bawah ni pun berapa kali test ni. Dia main, dia jatuh semula. Lepas tu dia jatuh, dia naik semula ke atas, lepas tu dia jatuh, okay. So inilah salah satu point yang kita gunakan sebagai support dengan resistance. So support tu bahasa simple dia sokongan. Resistance tu bahasa simple dia adalah rintangan, okay. So support dengan resistance, itu je benda yang kita perlu tahu. Right? So far okay tak? Ada apa-apa masalah tak semua? Ada benda tak berapa clear ke atau nak tunjuk banyak lagi daripada contoh drawing apa yang saya nak kena buat, okay? Ada apa-apa soalan tak? Right? Rata-rata saya rasa semua okey dekat dalam ni ataupun memang korang kena banyakkan lukis lagi lah. Okay. So kita tengok partisipan dekat dalam ni pun saya nak tengok dulu siapa yang ada experience. Ahmad Irfan ni saya rasa klien saya ni dah lama dah ada trading. Rijal Mustafa ni pun klien lama saya juga. So diorang ni memang tak ada masalah kot dari segi ni. Okay. Right, jom. Ahmad Irfan okay. Okay, bahagian ni kita dah settle. Bahagian higher high, higher low, lower high, lower low. Okay. So kita akan tengok bahagian ni lagi. Nanti baru kita akan buat ni lah bahagian praktikal dengan bahagian apa? Yang tadi tu kita just buat backtesting ni. Kita akan tengok bahagian praktikal lagi. So kita akan tengok mana market yang terkini lah orang kata. Okay. Right, jom kita tengok dulu market soya sekarang dekat mana. 32.49 dah sekarang ni. Market dah jatuh dah untuk soya. Okay. So siapa yang masuk buy memang dah terkena lah orang kata. Right, jom kita tengok bahagian ni pula. Saya tak pakai lagi ni. Dan kita akan tapis dulu. Macam mana nak okay, sekarang ni saya akan cover bahagian trend line. Okay, so bahagian trend line sebenarnya macam mana nak cover benda tu, okay. Okay, bahagian trend line sebenarnya kita nak lukis benda tu sama juga. Apa yang korang kena buat macam yang saya cakap. First kali korang kena tengok daripada weekly lah. Okay. So daripada weekly barulah korang tapis ke bahagian daily, okay. So macam mana nak lukis, macam mana nak determine trend line tu, okay. So kalau korang tengok trend line ni, sebenarnya dia simple je. Dia ada 3 jenis trend, okay. So yang pertama adalah uptrend, yang kedua adalah downtrend dan last kali yang ketiga adalah market flat, okay.
So kita boleh kata yang ni market tengah downtrend, so ini market tengah uptrend. So sekarang ni kita boleh kata market tengah, nak kata flat sangat taklah flat sebab dia tengah retrace sedikit ni orang kata, okay. Right, macam mana nak lukis benda tu? Okay, untuk mempermudahkan korang sebenarnya nak lukis certain trend line tu, apa yang korang kena buat, okay. So based on ada structure yang saya bagi tahu dekat dalam ni, high low ni, apa yang korang kena buat untuk market uptrend yang saya tunjuk dekat dalam ni, apa yang kita kena buat, kita kena ambil daripada point low. So daripada lowest point ni kita akan sambungkan ke garisan ke dalam-dalam ni, okay. Garisan yang terdekat lah. So daripada garisan yang terdekat kita lukis ni, so inilah dia akan jadi bentuk trend line kita. So ini untuk uptrend line kita, okay. So apa gunanya trend line ni sebenarnya? So trend line ni kita guna untuk kalau dia break ke bawah, maksudnya dia akan berubah arah daripada uptrend dan berpotensi akan jadi downtrend pula pada waktu tu, okay. So itulah cara kita gunakan trend line tu. Right? Okay, ada yang tanya saya sebenarnya, ini trend line yang pertama, lepas tu kita boleh tambah, kita boleh adjust sebenarnya trend line tu, kita boleh ubah dia jadi macam ni juga. So kita boleh kata yang market sekarang ni tengah downtrend juga. So kita nak, sama ada kita nak pakai yang color mana satu, kita nak pakai yang color hitam ni ke, ataupun kita nak pakai color merah ni, okay. So kalau tanya saya personally, saya akan pakai color merah ni. Kenapa color merah? Sebab dia lebih orang kata lebih cantik lah. Kenapa? Sebab basic trend line ni, korang ingat satu benda je, dia series of higher high and higher low, okay. Higher high and higher low. So series of higher high and higher low, macam yang saya cakap tadi, kalau korang tengok daripada dalam ni, korang kecilkan daripada nombor 10 ke nombor 5 atau 4 lah. So series of higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, okay. Lepas tu dia jatuh higher low, lepas tu lower high. Dia tak break melebihi daripada previous ni lah. So kita tahu dia akan berubah arah sebenarnya, okay. So bila dia dah break pada berapa hari bulan ni, 23 September tu, kita dah tahu siap-siap yang market akan berubah arah lah pada waktu tu daripada uptrend ke downtrend. So itu gunanya untuk trend line, okay. Cara kita nak lukis trend line pun sama juga, kita akan lukis macam ni, okay. Sebab kadang-kadang yang saya perasan ada budak-budak saya pun dia agak confused sebenarnya. Dia kata mana satu line yang kita nak kena tarik. Boleh tak kita lukis macam ni? Boleh, tak ada masalah. Dia lari sedikit tak apa, continue. Bagi saya tak ada masalah, okay. Nak buat macam ni ke apa ke, yang penting korang ingat satu benda je, at least minimum 2 poin yang kena, okay. So 2 poin yang kena mana ini dengan ni. Tapi sebenarnya dia lebih afdal kalau korang buat macam ni lah, okay. Dan dalam buku pun dia tak bagi tahu sebenarnya mana satu line yang sepatutnya tepat, okay. Tepat kena dekat dalam ni lah orang kata. Apa yang kita boleh buat, kita buat rumusan based on drawing apa kita buat. Sebab kadang-kadang kalau kita draw dekat dalam ni, kita akan nampak benda tu. Tapi kalau kita tak draw, kita tak akan nampak, okay. Dia pun boleh breakout line tu balik. Boleh breakout line tu balik kan tuan. Okay, bukan breakout sebenarnya. Bila dia keluar, dia akan masuk semula lah orang kata, okay. So kalau dia masuk semula macam dalam case nanti, insyaAllah nanti kita akan tengok dekat dalam. So apa yang kita nampak dekat dalam tu lah, okay. So seperti biasa kalau korang tanya saya akan ambil daripada weekly lah juga. So daripada weekly ni saya akan lukis, okay. Saya akan inilah tapis benda tu, okay. Daripada weekly dulu kita nampak trend line ni pun sama juga, okay. So daripada trend line ni sebenarnya, trend line ni pun dia bermacam-macam jenis, okay. Yang ini untuk uptrend punya view. Untuk downtrend pula kita boleh ambil daripada sini. Untuk downtrend kita boleh ambil daripada atas hingga ke bawah sini, okay. So main point dia at least 2 point je kena, okay. Kalau nak ambil macam ni pun boleh, tak ada masalah. Nak ambil sini ke, okay. Nak ambil sini ke, tapi dah start daripada atas. Dan kenapa korang nak ambil dekat bawah pula? So better ambil daripada atas je lah orang kata. Dia langgar sedikit pun tak apa. Tapi yang main point dia, apa yang kita nak tahu dekat dalam ni, kalau kita play video pun start daripada sini lah, okay. Kalau saya play video dekat dalam ni nampak line tak ada lagi orang kata. Mula-mula tak ada line. Lepas tu apa yang kita nampak, okey dia jatuh. Okey, ni weekly chart ni lama sebenarnya. Okey tak apa, kita test lagi. Okey, then masa market tengah bergerak masa pada waktu tu, kita pun tak tahu, kita akan ambil daripada sini lah dulu, okey. So market tengah bergerak dan kita pun tak pasti dia ada new low lagi tak. Okey, nampak? Jatuh, okey. Dia test lagi. Okey, dia dah break dah.
Okay, bila dia dah break sebenarnya kita bolehlah adjust dia naik ke atas. Itu yang hari tu ada budak tanya saya kenapa support dengan resistance sentiasa ubah. Saya bagi tahu dia sebab tiba-tiba ada pattern, bukan pattern, market breakout naik ke atas ke, okay? Bila dia breakout dia tak sustain, dia masuk semula ke dalam, dan sebab tu saya kena adjust saya punya bukan stop loss. Saya adjust saya punya trend line yang asal daripada sini saya naikkan ke sini pula, okay? So daripada sini dan kita tengoklah sama ada dia jadi ke ataupun tak. Sebab dia main point dia, kalau market tu dia bergerak macam ni, kalau dia terus naik macam ni, dia jatuh semula ke bawah ya. Okay. So kita kenalah adjust kita punya tu naik ke dalam sini. Takkan kita nak maintain lagi dekat dalam ni kan, yang asal, okay? Itu sebagai contoh dia lah, sebab itu yang saya selalu cakap yang benda ni akan sentiasa berubah lah. Bukan sentiasa fix pun apa dengan apa yang kita lukis. Kadang-kadang benda yang kita lukis, okay? Macam dalam case ni dia dah break ya. Bila dia dah break, okay, sebenarnya kalau tanya saya personally, kadang-kadang walaupun market ni dia break terus dia naik ke atas ya, tapi kadang-kadang dia boleh jadi macam ni juga. Dia akan jatuh semula ke dalam kawasan support tu, baru dia naik semula ke atas. So, kalau korang nampak macam ni, pattern macam ni dia break ke atas, korang bolehlah cuba masuk dekat bawah tu semula. So, maksud dia previous resistance level kita ni jadi support, okay? So, kita masuk buy semula dekat dalam ni, lepas tu kita cubalah sebab dia dah terang-terangan apa dia kata yang market dah berubah arah, okay? Melainkan kalau tiba-tiba dia naik dekat atas ni so dia naik ke atas, dia jatuh semula ke bawah, itu yang korang kena jaga-jaga dululah. Kalau jatuh, dia form new lower low pula, memang kena lah, okay? Right, kita tengok dekat dalam ni, so apa yang kita nampak dekat next. So next apa yang kita nampak dekat dalam ni, kita play dulu video. So kita akan cakap yang market dah berubah arah lah. Yang ini boleh kata terus all the way up, okay? So next, apa yang kita kena buat? Daripada downtrend kita lukis tadi tu, barulah kita lukis kita punya uptrend, okay? So macam mana lukis uptrend? Macam yang saya cakap, series of higher high and higher low. Kalau downtrend lah, series of lower high and lower low, okay? Itulah benda dia. Senang cerita, korang nampak ya daripada atas jatuh ke bawah, naik semula ke atas, so itulah korang punya lower high. Jatuh semula ke bawah, naik semula ke atas, lower high. Jatuh, naik semula, lower high, okay? Jatuh ke bawah, lepas tu dia naik semula. Kalau dia naik, dia break line ni, then maksud dia akan berubah arah lah. Itu je satu, okay? So daripada low, high, higher low, higher high. Itu je yang korang kena faham lah yang bahagian-bahagian trend line ni, okay? So dia dah berubah arah, lepas tu kalau kita play video kita akan nampak lah. Sekarang market memang jatuh gila, saya tak sangka pula jatuh begitu banyak. 35 saya expect tadi dia akan jatuh lebih kurang dekat level 327 somethingnya. Okay, right. Ini untuk uptrend dengan downtrend. Kalau untuk market sideways pula, kita akan nampak dekat level ni lah. So mana sideways? Okay, ini sideways. Okay, so kalau kita sembang pasal sideways, kita sama juga, kita masukkan dekat dalam ni, korang akan nampak tau dekat dalam ni yang higher high, higher low, lower high, lower low. Kalau kita nampak yang case tadi tu, daripada atas jatuh ke bawah, dia cantik je dia form daripada high, low, high, low, lower high, low, low, lower high, low, low, macam tu lah. Okay. Lepas tu yang ni, daripada low, high, higher low, higher high, dia terus continue je. Higher high, higher low, lepas tu higher high. Possibility lah kalau dia naik ke atas lah orang kata, okay. Tapi kalau kita compare pula dengan market yang tengah flat pada waktu tu, so apa yang kita jumpa dekat dalam ni, okay. Selalunya untuk market flat ni, apa yang kita kena buat? Kita kena lukis kotak lah, okay. So, sebab kita tak boleh nak lukis trend line. Kalau kita nak lukis trend line memang susah tu sebenarnya. So, apa yang kita kena buat? Kita nampak ya, start daripada atas ni kita jumpa dia punya ni, level ni, okay, katakan dekat level ni. Dan kita tengok mana lowest point dia. Macam dalam case ni, ini yang paling low kan, kalau compare antara semua level. Okay. Lepas tu mana highest point? Inilah sebenarnya point yang paling highest. So kita akan mark guna empat segi lah. So better guna empat segi. Sebab apa? Sebab korang nak tengok sama ada point tu dia betul-betul boleh jadi breakout ataupun dia tak jadi breakout. Okay. So dalam case ni saya tanda lebih kurang macam ni lah. Okay. Okay, inilah salah satu contoh dia untuk market tengah flat. Okay. Right. Tanya saya personally, market tengah flat, saya pernah terkena, okay, masa tahun 2013. Okay. Masa tahun 2013, saya masuk CPO. Okay. Masa tu, yelah zaman-zaman orang kata dapat duit bonus kan, dapat duit bonus 2-3 bulan, gaji taklah besar orang kata, masuklah 10,000 kat dalam tu. Okay.
Masa tu saya masuk, saya memang tak ada ilmu sebenarnya. Saya just belajar Japanese candlestick saja, okay? So daripada Japanese candlestick masuk 10,000, saya main masa tu, saya expect market akan breakout. So orang kata ilmu tak penuh di dada, okay? Tak ada cikgu, lepas tu bodoh sombong lagi. Nampak klien buat duit, kita pun cubalah follow dia punya view, okay? Lepas tu, saya masuk 10,000. Masa tu saya nampak macam contoh, masa tu market dia tengah breakout macam ni lah orang kata. So next. Saya pun belajar juga pattern yang saya bagi tahu high low dulu. So saya nampak dia jatuh macam ni, saya masuk sell, okay? Saya masuk sell dulu, masuk katakan stop loss saya dekat atas. Saya tak adjust stop loss saya. So bagi saya macam kamikaze. Saya masuk je, saya terus masuk tinggal macam tu je, okay? So bila saya terkena, okey lah. First time orang kata okey lagi. Okey, market dah masuk semula ke atas. Okey, dia tak jadi breakout. Okey. Lepas tu dia naik ke atas ni. Okey, dia naik ke atas, jatuh, dia naik sini, dia test dekat higher high. Lepas tu saya cubalah nak buy on breakout lagi sekali. Orang kata bobo. Okey, buy on breakout. Okey. So bila saya masuk buy on breakout, tak kena. Okey. Then next, katakan saya jumpa lagi satu pattern ni. Okey, dia jatuh, high low. Lepas tu lower high. Okey, last. Saya nak masuk sell dekat level ni. Masa tu saya masuk, market tiba-tiba masuk semula ke dalam kawasan. Okay? So boleh kata saya habis berapa ribu dalam tempoh beberapa minggu sahaja pada waktu tu. Okay? Memang orang kata ni lah, memang orang kata bodoh lah. Dalam kepala saya pun, saya dah set dalam kepala saya cakap, saya tak nak masuk lagi futures ni. Nampak macam menipu je cakap. Orang lain buat untung tapi mesti menipu je cakap. Padahal, yelah orang kata ilmu tak ada. Okay? So lepas ilmu tak ada, lepas tu main masuk macam tu je. So itulah jadi dia. Okay. Orang kata 10,000 just sedekah dekat market je. Ilmu apa benda yang saya dapat, just pengalaman saya rugi, lepas tu boleh sembang dekat saya punya kawan-kawan, mak saudara, sepupu sepapat orang kata. Macam tu yang saya boleh bagi tahu. Okay. Itu salah satu kebodohan yang saya kena sebelum ni lah. Okay. Malaysia boleh short, ya, kita boleh buat short selling, especially untuk futures market. Untuk equity kita tak boleh buat short selling. Maksudnya kita boleh sell dahulu bila kita nampak market akan jatuh ke bawah. Lepas tu bila kita nampak dia dah sampai certain level macam contoh dekat level ni, dan baru kita masuk buy kemudian, okay? Dan kata kalau market naik ke atas kita buy dulu macam equity punya function jugalah, right? Okay. Lepas tu korang nampak bila korang masuk je breakout macam ni case dia, daripada sini okeylah korang percaya yang okeylah line ni kuat, maksud sebab dia touch kan, okay? Bila dia break je pop kena, lepas tu dia masuk semula ke dalam kawasan. So itulah masa dia memang saya terkena lah. Padahal masa tu market memang range, memang daripada bawah ke atas, range bound lah orang kata, bahasa-bahasa apa, bahasa-bahasa analyst ni, range bound. Lepas tu adalah people take profit lah apalah, padahal market tengah flat pada waktu tu. So saya pun terkena, okay. So bodohan saya itulah salah satu daripada benda yang jadikan saya apa, pengalaman yang saya kena pada waktu tu, okay. Lepas tu yang kedua kebodohan yang saya kena pula masa tu, ni pun cerita pada 2013. Saya pergi, adalah orang kata duit saving sedikit, okay. So duit tu sepatutnya 2013 saya kumpul, lepas tu 2014 saya nak gunakan untuk nikah lah orang kata. Memang masa tu kena minta lebih kurang ada beberapa amount. Saya berjaya kumpul duit, lepas tu orang kata nak bayar lah duit tu untuk ni, untuk apa, untuk nikah. Lepas tu apa jadi, masa tu saya kata okey sebelum apa sebelum saya masuk dulu tadi apa, sebelum saya bayar mak mentua saya ni, masa tu makcik lah orang kata. Apa kata saya masuk dulu dekat market, sebab saya tengok sekali dah kena tapi tak apa. Mungkin kali kedua ni okey, market dah start trending, okey. So apa saya buat, saya pun masuk. Okey, untuk pengetahuan korang dulu, saya walaupun kerja sebagai ni, sebagai dealer, saya tak apa orang kata, yelah kita macam ada setengah pendapat tu kata KLCI futures. Yang saya masuk tu index futures tau. KLCI futures ni orang kata boleh, ada yang kata tak boleh. So saya pun ambil keputusan, ada kawan kata boleh, saya pun masuk ialah KLCI index. Okay, masa tu tahun 2013 selepas election. Sebelum election tu ramai orang analis dah cakap yang kemungkinan besar pembangkang akan take over lah pada waktu tu, okay. So masa tu pembangkang nak take over, dia kata memang confirm sebab tengok based on survey daripada seluruh Malaysia, dia kata mungkin pembangkang akan take over. Dan apa yang saya buat, saya pun okey lah, aku pun masuk je lah market ni, masuk apa orang kata, masuk je lah KLCI sebab aku tengok ada potential ni. So kalau ikut logik, okay, orang kata kalau ikut logik lah, okay, kalau ikut logik apa, orang kata kalau kita ikut logik apa lah,
Logik fundamental. Okay, saya pun dulu kaki fundamental juga. Bila kita sembang pasal logik, kalau pembangkang takeover, confirm KLCI akan jatuh. Okay, so KLCI akan jatuh, memang call dia akan jatuh besok dia lah. Okay, so apa saya buat? Saya pergi masuk 3 lot. Saya pergi short. So lepas saya short 3 lot waktu tu, okay, lepas tu malam tu menunggulah sampai pukul 1 pagi tunggu cuti. Orang kata tunggu cuti sebab selalu lepas election dia orang kata lepas tu mesti akan cuti kan. Lepas cuti je dan baru apa? Lusa tu baru kita akan tengok market macam mana lah movement dia. Dia akan jatuh ni. Sekali malam tu saya tunggu, tiba-tiba BN menang. Saya tak nak cerita pasal politik lah, just bagi tahu je lah. Okay, saya salah masuk. Okay, padahal kita pun tak pasti lagi pada waktu tu mungkin siapa yang kalah ataupun siapa yang menang. Lepas saya masuk, saya hold. Besok pagi yang ni lah Datuk Seri Najib menang. Lepas tu KLCI futures masa tu naik memang mendadak gila-gila 150 point. Okay? So KLCI futures masa tu 150 point. Korang bayangkan 150 darab RM50, 7,500. Okay? So 7,500 darab dengan 3. Okay? Yang kata masa tu saya terkena memang banyak gila orang kata. Tapi saya sempat close 1, 2 tak sempat close. Okay? So habis masa tu. So saya pun berfikir macam alamak kenapa lah aku ni bodoh sangat. Ni kali kedua dah ni. Okay? Lepas tu memang tak nak sentuh lah orang kata features. Tapi sampai sekarang alhamdulillah. Orang kata kos-kos yang saya buat, loss yang saya buat sebelum ni pun dah boleh kata recover dah lah orang kata. Jadi pengajaran dia saya nak bagi tahu sini, sebelum korang masuk tu tak payahlah nak ikut-ikut orang lain. Just kena ada ilmu je lah. Okay? Right, jom kita sambung semula sebelum saya nak bagi tahu sikit lah pasal benda ni lagi. Kita habiskan dahulu sebelum kita masuk bahagian fan principle pula. Okay, so based on trend line apa yang saya nak bagi tahu dekat dalam ni, bila market flat tu, so ini yang korang kena jaga-jaga sebenarnya sebab masa market flat saya pernah kena peristiwa berdarah lah untuk market flat ni. Especially untuk market flat macam ni, apa yang korang kena buat, korang kena first kali korang kena determine dahulu market movement. So daripada market movement yang korang kena determine, of course bila korang dah determine siap-siap, pertama sekali mesti korang akan kena dekat level ni ya. So bila korang kena dekat level dekat dalam ni, memang okay, itu pertama kali. Then kali kedua korang tunggu je dulu. Sebab tu untuk setup setiap trading ni bukan setiap hari kita ada entry sebenarnya. So kita kena sabar. Lebih better kalau kita masuk buy support dengan sell resistance, itu je. Kalau nak main breakout tu bukan apa. Saya ada budak-budak saya pun, yang student saya selalu tanya dia nak masuk breakout. Tapi saya tak bagi. Dia kata peduli apa aku, duit aku, dia kata. Okey, dia masuk zas kena force breakout beberapa kali. Lepas tu saya bagi tahu dia sebenarnya saya tak nak ajar terus semua benda bahagian trading untuk semua benda lah orang kata. Reason dia sebab kalau saya tunjukkan semua benda, nanti korang takkan fokus buy on support dengan sell on resistance. Sebab apa? Sebab market standard, apa yang kita buat, kita kena buy dekat support, kita kena sell dekat resistance. Okay? Tapi berbeza sedikit lah case untuk FCPO. Nanti saya tunjukkan sikit untuk FCPO. Okay? Kalau korang tengok dekat FCPO ni, memang orang kata ni jugalah, bening juga. Bila kita nak buy dekat support, dia form new support. Okay? Kita nak buy dekat support, dia form new support lagi. Okay? Buy lagi dekat support, dia form new support lagi. Itu yang orang kata nanti boleh jadi mental jugalah. Okay? Macam yang baru-baru ni kita nak, macam yang saya bagi tahulah, saya nak cuba buy dekat resistance level. Masa tu resistance level memang cantik. Tapi silap saya tak tengok dekat weekly resistance. Nanti saya akan tunjukkan cara nak lukis resistance level lagi dekat dalam ni ya. Right, lepas tu okay. Ini contoh untuk CPO pula. Tadi untuk soya saya dah tunjuk dan kita tengok dekat CPO market pula. Okay. So daripada CPO market ni apa yang kita boleh buat satu rumusan kat dalam ya. So rumusan dia yang kita boleh buat sebenarnya kita ni ialah market sekarang ni tengah more on upside ya, more on uptrend tapi dia tengah test lagi. Orang kata kalau kita lukis based on trend line kita akan nampak benda macam ni lah. Okay. So inilah cara nak lukis kita punya support dengan resistance. Okay. So insyaAllah minggu depan saya akan cover bahagian chart pattern pula. So chart pattern ni dia just kesinambungan daripada trend line dengan based on structure yang saya bagi tahu tadi itulah, based on high low, lower high dengan lower low. Okay. So market sekarang tengah uptrend lagi. So kita nak buat decision apa sebenarnya? Kita nak sell. Kalau nak sell memang bahaya sebenarnya. So kita kena tunggu je lah. Kita nak tengok dulu sama ada market tu boleh pergi atau tak. Okay. So based on daily, macam contoh apa yang saya buat, cara saya lukis daripada daily lah. Okay, first kali saya akan lukis dulu monthly lah. Okay, kita cuba tengok dekat FCPO 1 dulu.
Okay, dalam futures ni, dia ada satu FCPO1 dengan yang tadi saya tunjuk tu FCPOZ. Okay, so FCPOZ tu apa? Okay, FCPOZ tu single month. Untuk FCPO1 tu maksud dia continuous month. Okay, so kalau dalam trading kita nak buat apa-apa decision pun, better kita analyze FCPO1. Bukan kita analyze dekat FCPOZ ya, ataupun single month. Okay, so sebab apa? Sebab futures ni kan dia ada apa orang kata expiry date dia. So maksud dia bulan yang ketiga ni nanti bila expire je dia akan berubah jadi bulan keempat pula. Okay, so itu yang kita akan kita akan fokus dekat FCPO 1 lah. Itu lebih elok sebenarnya compare dengan yang FCPO single month. Okay, so seperti biasa apa yang korang kena buat, korang tengok dulu movement dia dekat dalam ni, apa yang korang jumpa. Okay, kalau korang tanya saya kata market sekarang ni memang nampak macam flat kan. Daripada bawah naik ke atas, daripada atas jatuh ke bawah, daripada bawah naik ke atas pula. So apa yang kita boleh buat decision? Okay, so takkan kita nak tarik trend line daripada sini ke sini kan? Okay, so kita of course lah kita kena ambil tarik trend line daripada bawah ni ke sini. Kita akan lukis daripada bawah ni untuk naik ke sini. Tapi korang tanya saya, kita akan lukis sampai sini je. Kenapa kita tak lukis dekat sini? Okay. Kalau kita lukis dekat sini, okay, sebenarnya, okay tak apa, silap. Kalau kita ambil dekat yang ni, sebenarnya ini adalah weekly candle. So weekly candle sebenarnya dia akan complete pada hari Jumaat ni. So hari Jumaat ni, kalau dia jatuh sedikit ke bawah, dan barulah kita boleh gunakan line ni sebagai kita punya trend line. Tetapi disebabkan lowest point sebelum ni, minggu lepas dekat sini, so kita akan ambil line dekat sini lah. Yang seperti biasa, yang macam saya cakap, mula-mula kita akan lukis macam ni, okay? Lepas tu macam biasalah, dia jatuh sikit, dia masuk semula real body. Macam saya study of real body lebih banyak compare dengan study of shadow. So kita boleh cakap yang line-line macam ni, shadow ataupun wick ataupun hair lah orang kata, okay? So yang ni saya memang buat study, salah satu cara dia lagi lah yang saya nak bagi tahu tadi, daripada mana kita nak tarik point tu. Sebenarnya kita boleh ambil daripada real body juga, macam ni real body kan, okay, ni pun kena real body juga, so ini kena real body, so itu yang kita kena adjust je sentiasa. Lagi satu trend line ni, kalau dia kena 1, 2, minimum dia 2 point yang bersentuh je dekat bawah tu, okay? Tapi kalau dia kena 2 kali, 3 kali, maksud dia kuat. Kalau dia kena 4 kali kuat, kali kelima dia kuat. Tapi kuat macam mana pun, bukanlah maksud dia tak boleh jatuh. Kalau dia jatuh, dia akan terus all the way down. Itulah maksud dia, okay? Support dengan resistance ni ada kaitan dengan cara lukis chart pattern. Betul, memang ada kaitan. Sebab tu kalau boleh, insyaAllah minggu depan saya akan cover lagi bahagian chart pattern, okay? Tapi kita akan fokus dulu bahagian trend line ni. So, ini benda basic je, okay? Right, kita tengok dulu apa yang kita boleh buat decision based on apa yang kita nampak dekat dalam charting ni, okay? So, seperti biasalah, macam apa yang korang boleh buat, korang nampak je, market daripada period ke sini memang downtrend, tapi dia lebih pada sideways lah. With sideways, dia dah break ke bawah, then dia continue all the way down dekat sini lah, okay? Lepas tu dia naik ke atas, macam biasalah, dia reverse naik, lepas tu dia jatuh semula. So, ini boleh kata market, boleh kata ni lah, daripada uptrend, dia jatuh semula ke downtrend. Lepas tu sekarang uptrend, jatuh ke downtrend. So sekarang ni kita nak tahu sama ada market boleh pergi sampai tahap level mana. Okay? So apa yang korang akan belajar minggu depan, insyaAllah saya akan tunjukkan satu benda based on, apa benda panggil ni? Based on trend line. So gabungan daripada apa-apa line yang saya ajar tadi itulah, daripada higher high, higher low, lower high, lower low. So nanti korang akan dapatlah tengok benda-benda macam ni. Okay? So korang nampak market sekarang ni dia more on market tengah bergerak di dalam kawasan channel, okay? So yang channel kita akan cover minggu depan insyaAllah. So nampak saya ambil daripada line mana? Saya ambil daripada line bawah ni je. Okay? Sebenarnya kalau korang ambil sini boleh dan korang ambil dekat sini pun boleh juga. Asalkan point tu bersentuh. Minimum 2 kali sentuh ya. So bila dia kena sentuh 2 kali dan barulah kita tahu, okay? So macam biasalah korang nampak market pada waktu tu dia okay, boleh kata market masa tu dia gerak memang gila-gila naik ke atas lah. Ini berapa ratus point. Lepas tu dia jatuh semula ke bawah. Ni boleh kata macam flat juga ya. So lepas tu dia naik lagi ke level sini. So sekarang macam mana? Market jatuh ke sini ke apa? Saya pun tak pasti. Kita cuba tengok nanti macam mana sebab ikut apa yang saya dapat daripada seorang klien tadi. Dia bagi tahu market betul lah. Market boleh naik lagi lebih tinggi dia kata. Saya pun tak pasti apa yang saya nampak.
kita cuba tengok dulu certain support dengan resistance level tu break dahulu, dan baru kita boleh cakap. Macam saya nak target awal-awal, saya tak boleh just buat decision macam tu. Reason dia sebab kita akan tengok apa yang kita nampak je dulu. Kita akan lukis apa yang kita nampak. Kita tak akan lukis apa yang kita fikir dahulu, okay? So kalau dia nampak benda macam tu, yalah, mungkin dia nampak market akan pergi lebih jauh lah. Tapi kalau saya tanya personally, kita tak tahu lagi sama dia boleh break atas ataupun dia akan break ke bawah, okay? Right. Satu benda lagi saya nak tunjuk dekat dalam ni daripada weekly ni. Okay. Okay, ada satu benda yang saya nak bagi tahu pasal support dengan resistance. Okay. So, okay, ada satu benda dekat dalam, tapi saya kena tunjukkan, okay, keburukan dia untuk video yang saya nak play, dia tak boleh play dekat video FCPO CC. Dia boleh play dekat video dekat FCPO single month saja, okay? So daripada CPO ni saya akan cuba tunjuk dulu. Okay, macam yang saya bagi tahu tadi, ada certain trend line. First kali kita boleh lukis macam ni lah, okay? Tapi bila kita tapis dekat hourly pula, dan apa yang kita jumpa dekat dalam, okay? First kali kita cuba determine dahulu, macam saya akan buat macam yang saya bagi tahu tadi lah, kita akan lukis daripada weekly dahulu, okay? So daripada weekly ni, kita akan maintain macam ni dululah, okay? Right, ini yang pertama. Lepas tu yang kedua, barulah saya tapis ke hourly, okay? So daripada hourly ni, macam biasa, korang kena determine dahulu mana turning point ataupun lowest point yang terkena, okay? So dalam case ni, kita jumpa sini satu, okay? Lepas tu sini, lepas tu dekat sini, okay? So boleh kata kita dah jumpa support level. Yang ni untuk weekly punya support level lah sebenarnya, tapi kita gunakan untuk daily, okay? Right, itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, korang boleh tambah apa dia panggil ni? Korang boleh tambah line-line dekat dalam ni, okay? Jom kita play video dulu lah supaya nampak benda dengan benda ni nampak lebih senang lah, supaya korang boleh tangkap benda tu, okay? Right, so kita dah jumpa benda ni. Kita dah jumpa support. So daripada support level ni nanti kita play. Right, nampak? Dia tak sentuh pun, okay? Dia just sentuh daripada poin yang pertama dengan yang kedua ni sahaja, okay? So poin yang ketiga kita nak tunggu dia sentuh, tapi dia tak sentuh-sentuh, okay? So apa yang kita boleh buat pada waktu tu, sebenarnya kita boleh adjust kita punya bahagian support level tu, okay? Tapi ini kita biarkan dahululah, sebab apa? Sebab dia baru form untuk pertama kali, okay? Jadi kita play dulu, kita tengok lagi mana highest point dengan lowest point dia boleh pergi. Okay, dia dah naik, okay, jom barulah kita lukis kita punya support level dekat dalam. Next support level pula. So untuk next support level yang kita buat tu, kita bolehlah tukar pergi color lain. Macam dalam case ni saya tukar color biru pula, okay? Right, so maksudnya ini weekly resistance. So yang ini adjusted resistance pula, support level yang adjusted, okay? So adjusted based on daily lah. So ini kita just maintain daripada weekly. So ini daripada daily, okay? So daripada daily apa yang kita boleh buat decision dekat dalam ni, okay? So nampak? Dia naik, lepas tu dia ada form new higher low. So daripada form new higher low ni, apa yang kita boleh buat? Kita masukkan lagi setiap point retracement, satu swing dan retracement tu, itu yang kita ambil. Tapi kita tak boleh ambil daripada sini sebab sini dah ambil, lepas tu dah kena dekat sini kan. So apa yang kita buat? Kita masukkan lagi dekat sini level sini, okay? So nampak? Dia jadi macam ni pula. Okay, then next apa kita buat? Kita tunggu lagi, kita tengok macam mana, okay? Nampak? Bila kita tengok dekat candle ni, apa yang kita nampak, dia tengah test dekat support level, okay? So dia test dekat support level sama ada dia boleh break ataupun tak, okay? Kalau dia break, dia akan jatuh, dan next support level target kita akan tunggu dekat bawah ni lah, okay? Kita tengok next, apa jadi. Okay? Dan kita bolehlah tambah lagi satu line dekat dalam ni. So daripada dalam ni kita ambil ke point sini, okay? So boleh tambah lagi lah orang kata. So kita dah nampak kita punya support level 1, 2, 3. So previous support kita ni dah jadi kita punya resistance. So kita nak tahu apa yang kita boleh buat based on previous support become resistance ni. Sebenarnya previous support become resistance ni adalah point yang memang kuat. Kalau dia break dia akan naik ke atas lah. Tapi kalau tanya saya personally, market tengah jadi macam ni, daripada ni, bawah naik atas, jatuh ke bawah semula. Lepas tu dia test, real body tak terkeluar daripada kawasan support level ni, lepas tu dia jatuh semula ke dalam ke bawah sini. So apa yang korang boleh buat sebenarnya, korang boleh cuba masuk buy dengan sell dekat level-level bawah ni, okay?
So daripada previous support become resistance ni, korang boleh sell dekat sini. Ataupun masa dia dah start jatuh dekat sini, korang buy je dekat level ni. Cuba buy dekat level ni tapi tak kena lah. Okay. So lepas tu makin naik semula ke atas, lepas tu dia touch dekat level ni. Bila dia touch dekat level ni, korang bolehlah cuba sell. Okay. So bila korang cuba sell, dia jatuh sedikit dan korang bolehlah take profit sedikit. Okay. So itu salah satu cara dia lah. Dan kita tengok lagi sama dia dikena ataupun tak. Okay, dalam case ni, katakan korang nak masuk, apa yang korang boleh nampak based on apa yang charting ni. So apa yang korang nampak sebenarnya, korang nampak je market tu movement dia macam ni, dia touch je, okay, dia sentuh je, dan situlah entry point korang. So kalau next candle dia appear dekat sini, sini jugalah entry korang, okay. Nampak? Ini sebagai contoh je lah macam mana masuk. Lagi satu, ini daily chart ni memang gila, okay. Nampak? Bila dia jatuh semula, lepas tu dia akan reverse, dia naik semula ke atas, okay. So buy dekat bawah, so maksud dia daripada korang sell ke atas ni, okay, sell, lepas tu turn buy pula dekat sini. So turn buy dekat sini, dia naik semula ke atas lah orang kata. So itulah cara selamat yang korang boleh cuba lah, okay. Salah satu cara dia lah, bukanlah kita kata benda ni super perfect. Sebab kalau dia break, sebab kita sekarang ni tengah mencuba yang market tu, dia akan in favor lah, dia akan follow kita punya, apa yang kita buat analisis daripada asal tadi, okay. So macam biasa, dia touch dekat atas ni, kita sell dekat atas ni, lepas tu kita akan TP dekat point dekat bawah ni, okay. So kita akan play lagi lah benda tu, tengok. Jadi ke tak? Okay, jadi? Tak jadi. Okay. So boleh kata kalau kita sell dekat sini, bila korang dah sell dekat level ni, katakan dekat resistance level, lepas tu apa yang korang boleh buat, stop loss korang tu nanti letaklah dekat bawah daripada entry tu. Kalau kita tengok daripada line ni pun, roughly hampir dekat 2848, 2850 lah entry korang. Lepas tu dah jatuh sampai sini kan, 2764 something macam tu. So sebenarnya korang boleh dapat profit lebih kurang dalam 20 poin, 30 poin dah boleh keluar. Sebab dalam features ni sebenarnya, especially untuk CPO, satu tick sama dengan RM25. Okay. So kalau korang dapat 10 tick, 200 setengah. Okay. So bila korang dapat 20 poin, RM500. So itu yang orang kata. Dekat features ni memang korang kaki intraday ke? Iyalah, kaki intraday kita orang dengan modal lebih kurang 4,500 setengah, boleh dapat 4,500 setengah juga orang kata. Okay. Nampak? So 100% dalam tempo intraday sahaja. Boleh jadi macam tu juga. Okay. Right. Jom kita sambung, kita tengok apa yang kita boleh buat kesimpulan dekat dalam ni lagi. Last kali, market dah jatuh kan. Lepas tu dia tak jadi macam yang kita harap. Sebab apa? Sebab kita nak buy dekat level support bawah ni, tapi tak jadi pula. Okay. So apa yang dia jadi lepas tu, dia naik ke atas sini. Okay. So macam biasa, cuba lagi sell ke atas ni. So TP kita dekat bawah. Okay. Ini sebagai salah satu contoh je lah. Okay. Dalam case ni, kita cuba sell ke atas, lepas tu dia dah makan stop loss kita. Okay. Lepas tu nampak previous support ni tiba-tiba jadi resist. Previous support ni dia jadi support semula lah. Yang ni yang resistance, dia break resistance, lepas tu dia jatuh. So dia jadi support kita semula. Okay. Support become support semula. So nampak benda ni, dia test. Okay. So apa yang kita boleh buat lepas tu, nak cuba buy dekat dalam ni. Okay, ini sebagai contoh dia lah orang kata. Kalau kita masuk buy memang dah sah lah kena stop loss. Okay. Tapi kita tengok lagi macam mana. Okay, dia dah touch dekat bawah ni. So apa yang kita boleh buat decision? Kita boleh cuba buy lagi tak? Dah berapa kali? 1, 2. Okay. Yang ketiga tak kena pula. Kalau kita cuba test lagi dekat dalam ni, apa jadi lepas tu? Okay, sekarang ni current market lah. So current market dekat level ni lah, kita pun tak pasti macam mana. So kita tengok esok macam mana, sama ada market boleh naik ke atas ataupun dia jatuh ke bawah. Okay. So kita boleh cakap yang weekly support dia tak penetrate lagi. Dia still maintain dekat dalam ni lagi. Okay. So seperti biasa, apa yang korang nampak dekat dalam ni, dia lebih kurang sama je macam yang saya cakap tadi. Okay. Kalau korang nak gunakan benda tu, apa yang korang kena buat, bila korang tapis daripada daily ke hourly pula, okay, korang cubalah ambil certain point yang saya cakap tadi tu, mana point-point yang terdekat. Okay. So kalau korang ambil daripada dekat dalam ni tadi, ambil sini, lepas tu ada support sini, dia dah break dah orang kata. Tapi korang kena sentiasa berlatih melukis lah benda ni. Ambil daripada lukis je support. Masa uptrend kita kena sentiasa lukis support tau. So korang lukis je sampai dah tak ada tempat dekat dalam nak lukis, dan barulah korang lukis next pattern dekat dalam ni pula. Okay. So nampak? Sekarang ni market dia tengah test lagi. Tengah uptrend lah orang kata. Okay. Dia tengah test lagi. So boleh kata yang masa hari tu market naik, lepas tu dia jatuh, dia naik ke atas semula, dia jatuh. Okay. So nampak dia tengah test beberapa kali tau support tu. Support yang saya lukis ni berdasarkan daripada 25 Ogos. So support daripada 25 Ogos ni still valid lagi untuk kita pakai pada hari ni.
market untuk hari ni 29 September lah, orang kata pukul 3.30 petang. Okay, kau nampak? Dia test. Okay, macam biasa tanya saya akan fokus dekat real body. Macam saya cakap, sekarang ni market dia kalau dia nak langgar support dengan resistance, dia just langgar. Dia langgar, dia main, dia jatuh semula. Okay, lepas tu dia naik. Okay, lepas tu dia jatuh semula. Naik semula, lepas tu jatuh semula. Tapi apa yang kita boleh buat satu kesimpulan kat dalam tu, kita nampak yang market mencuba beberapa kali level support dekat dalam ni. So apa yang kita boleh buat macam biasalah. Kita pun tak pasti lagi sama ada market boleh jatuh ataupun tak. Macam view yang saya tunjuk kat dalam tadi, dia touch dia support bawah ni, korang masuk buy. Lepas tu sell kat dalam ni. Okay, tak payahlah nak tunggu dekat atas ni. Nak tunggu atas ni macam tamak pula. Kalau korang dapat sell, buy dekat level ni pun 49, TP dekat 2811 dah lebih kurang dalam 60 point dalam tangan. 50 ke 60 point korang dah dapat. Lebih kurang dalam 1,500 dalam tempoh bila ni? Tempoh 10.30 pagi sampai pukul 3.30 petang. 25 hari bulan, 25 September. Okay? So itulah salah satu cara dia yang saya panggil benda ni adalah sebagai kipas cap udang. Okay? So kipas cap udang ataupun dipanggil sebagai fan principle lah. Okay? So untuk contoh uptrend pula, ini untuk contoh uptrend sebenarnya. Untuk downtrend saya tengok sini lebih kurang sama je yang saya cakap tadi. Korang kena lukis je dulu based on daripada weekly tu, okay? So daripada weekly yang korang lukis nanti dekat dalam tu, okay? Then ni based on, kita boleh kata yang based on weekly lah. Okay, so daripada weekly nanti apa yang korang boleh buat, macam biasa korang nampak je sini, lukis je bab support level, resistance level dekat dalam ni. So korang lukis, lepas tu macam biasalah, buat je fan principle ni. Korang nampak je mana point dia daripada bawah naik ke atas, okay? Ambil satu, lepas tu ambil yang kedua, okay? Lepas tu lukis je sentiasa. Korang nampak mana-mana point dia retest tu, korang lukis. Ini cantik sikit lah. Sebab apa? Sebab dia banyak kali berlaku sebenarnya. Jadi ni memang nampak menarik lah. Nampak tak? Okay? Kalau kita play video sekejap, jom saya play video dulu. Start daripada sini lah orang kata. Kalau saya play video daripada sini, apa yang korang nampak dekat dalam. Okay, saya dah plot lah, orang kata dah plot. So saya dah nampak yang market dia tengah main dekat level ni dahulu. Okay, so bila kita play je, kita akan nampak lah dia akan main je dekat level tu. Okay, so nampak dia test, break, dia jatuh semula, lepas tu dia naik semula ke dalam. Okay, lepas tu dia tengah mencuba. Dia tengah mencuba untuk test ni. So kita dah plot dulu. Okay, dan kita tengok next apa jadi lepas tu. Okay, dia jatuh ke bawah, main dekat support, lepas tu test lagi dekat atas. Okay, okay, pada dalam masa market tengah macam yang case tadi uptrend, apa yang kita cari sell. Masa market tengah downtrend ni, kita cari buy. Sebab apa sih? Kita nak tunggu support level tu break. Resistance level tu break. Okay, dia touch support, kita buy je support, lepas tu kita sell resistance semula. Itu je yang kita boleh buat. Okay, tapi sebenarnya masa downtrend lebih cantik kalau kita sell dekat resistance dulu dan baru kita buy dekat support lah. Okay, baik, jom kita play dulu, kita habiskan dulu. Nampak? Nampak tak? Dia test, okay, lepas tu kita lukis kan. Lepas kita lukis je, dan kita nampak dia akan main dalam level ni, okay. So dia main level ni, dia break dekat atas, okay. Dia dah break dekat atas, apa yang kita buat lagi? Macam biasa lah, nampak? Dia test lagi dekat dalam, okay. Okay, mana penamat dia sebelum kita nak buat decision untuk masuk, okay. Okay, kalau korang nampak, dia punya range ni just kecil, masuk tak ada masalah. Ini kecil, masuk je. Ini kecil lagi, masuk je. Tapi ini dah besar dah ni. Kalau dah besar, memang kalau korang nak masuk, jadi stop loss korang pun akan jadi lebih besar sebenarnya. Okay? Jadi korang kena pandai tengok juga. Inilah fan principle ataupun kipas cap udang yang saya dok bagi tahu budak-budak saya selalu. Okay? Benda-benda basic sebenarnya yang korang kena tahu. Nampak? Dia test, okay? Dia jatuh. Jatuh, dia main, dia test lagi. Okay? So masa downtrend kita nak cari buy sebenarnya. Okay? Dia break support, lepas tu kita masuk buy. Okay? Tapi dalam masa sama kita boleh sell dekat resistance juga. Tapi kalau nak sell dekat resistance sini, dia jatuh, dia tak sentuh dekat atas, lepas tu dia test lagi resistance level kat sini. Sampai bila kita nak ambil profit, sebenarnya. So, better korang masuk masa dia tengah break je lah. Okay? Dia break, buy dekat support ni. Korang buy dekat resistance level ni, lepas tu dia based on breakout je, lepas tu nanti TP korang dekat atas ni lah. Itu je yang korang boleh buat. Okay? Ini salah satu cara dia lah sebenarnya. So korang tengok lagi, tengok nampak dia ada certain level dia tu lah yang saya cakap. Nampak dia test, dia jatuh. Okay, dah nampak. Lepas tu dia break kat bawah lah. Okay. So barulah dia berubah arah. Okay. Daripada downtrend, lepas tu baru dia berubah jadi uptrend pula. So inilah salah satu contoh dia. Okay. Right, so far okay tak? Ada apa-apa soalan tak?
Candle gerak berdasarkan history candle pattern dulu kan tuan. Betul. Candle yang bergerak history pattern yang sebelum ni lah. Macam biasalah korang nampak je pattern macam ni. Apa yang korang boleh buat, korang lukis je lah support. Lukis support level, okey. Lukis je support level kat dalam tu sampai habis, okey. Jumpa je level tu. Lukis je. Sebab kadang-kadang macam saya pun kadang-kadang saya buntu, saya tak jumpa apa-apa pattern kat dalam. So apa saya buat, saya akan buka semula buku basic dan saya akan draw daripada benda-benda yang basic juga, okey. Right, so far okey tak? Ada apa-apa soalan tak semua? Kalau macam ada benda tak berapa clear ke, korang tak berapa faham, bolehlah tanya dahulu, okey. Okey. Tapi kalau ni, insyaAllah minggu depan, ni saya bagi tahu dulu untuk chapter untuk hari ni dah habis dah. So, saya rasa saya dah buat teori, backtesting, lepas tu practical. Okay, last kali, okay, bahagian produk adalah CPO dengan soybean oil. Lepas tu last kali kita akan, last kali tadi saya dah cover bahagian fan principle, okay. So, fan principle memang banyak kali berlaku di dalam market, okay. So, market apa? Market CPO. Okay, so memang CPO memang banyak kali jadi benda ni. Korang cubalah buat backtesting, korang lukis, nanti insyaAllah korang akan nampak benda tu, lepas tu nanti korang akan nampak benda tu, lepas tu nanti dia akan membantu korang lah di dalam trading ni, okay. Lepas tu seperti biasa minggu depan kita akan cover chart pattern dengan ada sedikit pasal trend line lah. So saya akan cover bahagian steepness of trend line, okay. Jadi seperti biasalah, kalau siapa yang tak ada siapa yang tak start trading lagi tu, korang bolehlah buka account sebenarnya. Just buka account, lepas dalam masa sama, buka account ni sebenarnya percuma je, tak perlu bayar. Jadi daripada buka account tu nanti korang nampak platform. So daripada platform nanti tu korang akan ni lah, korang tahu macam mana nak tekan order. Sebab based on history saya, klien-klien saya semua ni, bila diorang buka account je, memang excited nak belajar, tapi diorang tak boleh nak buat decision, tak tahu lagi apa nak buat, apa dia punya trading terms macam contoh entry, exit, okay. Entry macam mana, lepas tu TP, SL dekat mana, so tak tahu. So at least korang kena get familiar dulu sebelum korang betul-betul masuk di dalam benda ni, okay. So bila korang dah get ready apa benda semua, nanti senang lah untuk korang nak masuk. Just tanya je macam mana nak tekan order, macam mana nak tekan order. Tak perlulah nanti orang nak explain dekat korang yang kalau dah buy, stop loss apa? Sell ke buy? Nanti itu yang selalunya terjadi dekat newbie ni, okay? So korang pergi je buka account dekat mana-mana broker, dah settle buka account dengan mana-mana broker, nanti barulah korang belajar macam nak guna platform dekat dealer tu. Dah settle benda-benda macam ni, dan korang cari cikgu korang apa yang korang kena buat, macam mana nak tekan order, okay? Dah settle macam mana tekan order, dan cikgu korang tunjukkan macam mana nak buy, macam mana nak sell, semua benda tu lah. Dah settle semua benda tu, at least korang dah ready lah macam mana nak mula trading, okay. Just top up je duit, lepas tu dah boleh mula trading, okay. Right, so far okay tak? Ada apa-apa soalan tak yang korang tak berapa clear? Kalau ada yang tak berapa clear, bolehlah boleh bagi tahulah. Jangan malu, jangan segan. Kita orang yang sama je ni. Saya tak makan orang pun. Saya kalau orang tanya lah, saya lebih suka sebenarnya. Sebab dia membantu dalam proses pembelajaran kita, okay? Instead of kita just duduk senyap macam ni, saya tanya seorang, okay? Right, okay tak? Ada apa-apa soalan tak yang korang tak apa-apa clear? Irfan ke? Okay? Okay, semua okay? Right, kalau tak ada apa-apa, so insyaAllah kita boleh jumpa minggu depan. So minggu depan, kalau ada kawan yang nak join, okay lah, lebih elok lah. So especially yang newbie tu lah. Kalau newbie ni saya bukan apa, sebab kita kesian lah, banyak janji manis daripada orang lain. Kita tak nak lah benda tu berlaku dekat orang kan. Kita takut nanti sampai satu tahap semua orang pergi jual rumah, jual kereta, masuk dalam market. Sebab apa? Macam case Nasdaq lah, daripada tahun 2000 sampai ke 2010 sampai ke tahun 2020. Market of course akan tetap naik je sampai bila-bila. Kalau masuk je buy, orang kata. Memang betul, daripada tahun 2000 Y2K sampai ke tahun 2020 ni, memang saham sama apa, orang kata yang ada setengah saham tu dia akan jadi next Microsoft lah masa waktu tu, okay. Lepas tu tengok ada setengah company tu tak sustain, okay. Korang kena ingat satu lagi, bahagian charting ni, kalau dia naik sebatang, kalau dia naik sebatang tu, dia akan jatuh mesti sebatang juga. Jadi korang kena jaga-jaga tau, especially untuk saham tu. Kalau saham korang masuk charting yang macam contoh dia dah gerak sebatang, dah naik lebih tinggi, okay? Dah naik tinggi gila-gila, korang pergi masuk pula, pergi sambut buy pada waktu tu, memang bahaya sebenarnya, okay? Kalau dekat futures pun lebih kurang sama juga. So better kalau korang nampak
Lah ini dalam stiffness of trend line lah. Kalau dalam stiffness of trend line tu sebenarnya bahagian apa stiffness dia, orang kata dia punya apa, dia punya slope. Slope tu ataupun dia punya apa, kecerunan. Okay, kalau kecerunan tu dia cantik 45 degree naik ke atas ataupun negatif 45 degree ke bawah, masuklah. Memang cantik movement dia tu. Tapi kalau movement dia tu dia naik 90 degree ataupun 70 80 degree, macam sebatang naik macam ni kan, tu bahaya. Tapi kalau dia naik yang slow macam tu, okey, itu cantik. Itu korang masuklah, tak ada masalah. So apa sebab kalau dia jatuh pun dia just retrace je. Dia just retrace sedikit, lepas tu dia akan naik semula. Tapi kalau dia naik sebatang macam ni, dia akan jatuh juga sebatang macam tu. Okay, so itu yang charting korang kena jaga-jaga. Right? Okay, kalau tak ada apa-apa, kita boleh stop sampai sini. Terima kasih semua kerana sudi mendengar saya cakap ke dalam. Jadi saya harap ilmu yang saya tunjukkan untuk hari ini bermanfaat untuk korang. Okay, jadi kalau ada apa-apa masalah dari segi ni ke, jangan korang salahkan saya dulu. Sebelum masuk trading tu pergi tanya saya dulu. Okay, tanya dulu macam mana. Jangan takut, saya tak makan orang. Saya akan balas je jawapan. Apa soalan korang semua saya akan balas. Okay? Tapi agak-agak lah kalau nak tanya soalan pun pakai sampai pukul 2-3 pagi tu susah agak kan orang kata. Melainkan kalau yang ada kes-kes agent ke, macam kes-kes klien ke, 2-3 pagi call je saya, tak ada masalah. Memang saya standby. Orang kata standby 24 jam. Okay? Memang tak tidur kita bila ni. Okay? Parabolic move bahaya kan tuan. Parabolic move ni apa? Dia parabolic SAR ke? Kalau parabolic SAR dia, kalau tanya saya belajar benda tu 2010. Daripada 2010 saya tak pakai dah. Saya dah lama tak tengok parabolic SAR, okey. Tapi kalau parabolic move ni dengan parabolic SAR sama ke? Saya tak pasti, okey. Nanti saya cuba cari jawapan dulu. Nanti saya boleh PM tuan, okey. Tuan ada dalam grup ni kan? Tuan Amirul ada dalam grup Telegram saya yang education kan. Kalau ada nanti saya akan bagi tahulah parabolic move tu apa. Okey. Saya macam pernah dengar, tapi saya takut juga saya salah orang kata. Parabolic SAR ataupun ada apa parabolic move. Okey, nanti saya akan cuba cek semula, okey. Right. So far okey semua. Kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya di dalam grup. Okey. So kita boleh stop sampai sini dulu. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum semua.